Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita sambung petang ni untuk penyelidikan multivariates untuk MANOVA dan MANCOVA bila kita memiliki ataupun dalam analisis kita untuk tujuan analisis kan. Kadang-kadang dalam model nampak seperti ada dua DV tapi kita analyse satu persatu satu DV, jadi dia tak jatuh juga dekat MANCOVA. Bila kita dalam satu analisis menggunakan dua dependent variable, kita boleh gunakan MANOVA, MANCOVA ataupun catur dekat multivariate. Okey, ada soalan dekat bahagian chat. Rasanya Ong Siong tanya soalan. Adakah perlu kita mengabaikan? Maksudnya mengabaikan. Maksudnya sekarang ni M-box. M-box is meaning that's multivariate M-box. So mana-mana result yang keluar dalam multivariate kat situ, sebab kenapa kita boleh, ayat yang tepat bukan mengabaikan lah. Kita boleh tidak laporkan kerana ANOVA itu adalah ujian univariate. Yang mana kita menggunakan satu independent variable. Kewujudan multivariates ni, box plot contohnya, dia keluar bila berlaku data perulangan. Data bebas tak muncul. Okey, mana kajian kita tadi, contoh latihan tadi, bila berlaku repeat measures, data berulang, kita type tadi repeat measures. So dia akan keluar output multivariate. Ada beberapa bahagian yang kat situ tertulis dalam penjelasan saya bahawa bahagian ini tak perlu dilaporkan, kita masih dalam univariate. Kenapa saya kata saya tak perlu laporkan multivariate tu? Sebab dia ada alternatif. Sebab tu saya tunjukkan tadi. Okey, kalau you tak laporkan multivariate ni, cuba kita tengok report yang selepas ini, report dalam univariate yang 4. Kan result dia sama je dengan multivariate tu, maksudnya dia ada option. Sebab tu saya kata kita boleh lepaskan penjelasan atau pelaporan multivariate tu memandangkan kita buat ANOVA dan univariate. Jadi kita ada penjelasan seperti dalam multivariate tu, ada dalam contoh box dan test of between subject. So kat situ menjelaskan hal yang sama dalam multivariate. Okey. Okey, itu penjelasan saya kenapa kita lebih fokus yang utamalah. Jadi dan benda tu ada alternatif yang mana dalam univariate punya result pun menjelaskan yang sama dalam multivariate. Itulah. Kalau you perasan, you refer video balik tadi video pagi nanti saya bagi. Kalau you perasan nampak kat situ saya mengasingkan. Okey? Alright. Okey, kita teruskan untuk sesi petang ni, kita mulakan terus Saya pun sebenarnya petang ni ada urusan sebenarnya. Kalau kita boleh habis awal, kita habis awal. Okey. Kita mulakan dengan multivariate yang pertama. Kita ada sampel bebas dan sampel berulangan seperti biasa. Kemudian kita ada MANCOVA. Okey. Alright, ujian MANOVA. Okey, awal-awal lagi membezakan paling ketara yang membezakan antara ANOVA dan MANOVA adalah DV. Saya dulu mula mencari alasan kenapa, apa beza antara univariate dengan multivariate. Jadi bahasa mudah untuk kita faham peringkat awal sebelum kita buat latihan, dia merupakan bilangan dependent variables. Okey, ini penjelasan yang sama. Okey, berkaitan dengan pilot dan sebagainya, ujian normality. Pilot pula normality. Okey, kita buka jadual 6.1. Okey, kita akan buat banyak latihan, especially untuk MANOVA ni banyak latihan sebab kita ada banyak 2x2, 3x2. So MANOVA ni banyak exercise. Kita mulakan exercise yang simple dulu. Okey. Nombor 1 atau jadual 6.1, you all buka jadual 6.1 tu. Kes dia, seorang pensyarah Fakulti Sains Kognitif mengesyaki bahawa jantina mungkin merupakan faktor yang menentukan aspek kemahiran berfikir. So kemahiran berfikir iaitu kemahiran membuat inferensi, kemahiran menilai hujah, kemahiran menilai buat andaian. Okey. Dijalankan kajian ke atas 278, iaitu lelaki ada 135 orang, perempuan ada 143 yang dipilih secara rawak, andaikan populasi ada 1000 lah. Data bagi ketiga-tiga aspek kemahiran berfikir dikumpul dengan menggunakan soal sidik. Maksudnya kita adopt je soal sidik yang sedia ada daripada Watson Glaser, iaitu Critical Thinking Appraisal yang mengandungi 80 item. Soalan dia, jantina, kemahiran membuat inferensi, kemahiran membuat andaian dan kemahiran menilai hujah responden kajian. So adakah jantina kat sini kita pecah lelaki perempuan. So antara lelaki dan perempuan mana yang tinggi kemahiran berfikir. Jadi ada berapa DV? DV kat sini kemahiran membuat inferensi 1, kemahiran buat andaian 2, kemahiran menilai hujah 3. So DV ada 3, IV 1, jantina aja. Kita pecah lelaki dan perempuan. So persoalan kajian dia ataupun hipotesis dia,
Jantina merupakan faktor yang menentukan kemahiran membuat inferensi, satu kemahiran buat andaian dan kemahiran menilai hujah di kalangan pelajar Fakulti Sains Kognitif. Kalau di atas pula hipotesis null, jantina bukan merupakan faktor menentukan kemahiran buat inferensi, andaian dan juga menilai hujah. Jadi kat sini 1 IV, 3 DV. So bila kita ada DV 2, 3 atau lebih pada 2, kita akan menggunakan multivariate. So case ni kita gunakan MANOVA sampel bebas. Okey, step dia sama. Sama macam ANOVA. ANOVA sampel bebas. ANOVA satu hala. Dia sama seperti ANOVA satu hala sampel bebas. Yang beza dia, DV dia lebih daripada satu. Tu je. Cuma dekat atas tu kena tukar sikit. Tadi kita pakai univariate, sekarang ni kita pakai multivariate. Ingat, bila you ada DV lebih daripada satu, kita pakai multivariate. Jadi analyze, GLM, multivariate, masukkan ketiga-tiga DV kita dalam kotak dependent variable. Jantina kita punya IV kan, masukkan dalam fixed factor, masukkan option jantina display mean, descriptive statistik dengan homogeneity test. Okey, memandangkan kita punya IV jantina tu cuma 2 je, lelaki dan perempuan, kita tak payah buat Ben Ferroni. Okey? Jadi step mudah je. 1 2 3 4. Laju kita boleh siapkan. Okey, buat Yang ini adalah jadual 6.1. Jadual 6.1 ada 4 step. Jom kita buat. Ada 4 step. Dah siap bagi tahu ataupun sangkut kat mana-mana ke, tak jumpa ke, bagi tahu. Dah siap doktor. Dah siap? Oh laju. Tapi kalau you faham, siapa yang dah buat dia faham. Maksud dia sama je. Sama macam ANOVA satu hala sampel bebas. Sebab IV guna satu je kan, jantina kan. Kalau ANOVA 2 hala dia kena guna 2 IV. Cuma beza multivariate ni dipakai lebih daripada 1 DV. Lain semua sama. Tak ada apa yang beza. Cuma kena tentukan nak guna univariate atau multivariate. Tu je. Okey, yang lain macam mana? 2-3 orang dah balas okey. Yang lain macam mana? Dia sebenarnya ujian univariate dengan multivariate ni kena tahu konsep je. Kena faham masih bila nak pakai univariate, masih bila nak pakai multivariate. Kenapa orang kata wujud covariate, kenapa ada MANCOVA, kenapa ada UNCOVA. Oh, rupanya C tu covariate. Covariate dia faktor ketiga. So dalam MANCOVA pun boleh, dalam ANOVA pun boleh. Jadi UNCOVA dan MANCOVA. Beza dia adalah bilangan IV dan DV. Jelas. So senang je kita bezakan. Mana satu ANOVA, mana satu MANOVA, mana satu UNCOVA dan MANCOVA. Jadi konsep tu memang nampak simple, tapi bila kita buat latihan kita lebih faham lah. Sebab kita ada sampel bebas dan sampel berulangan. Okay, dah dapat Alright. Okay, ni result dia. Okay, sebelum tu minta maaf. Kita buat graf jom. Ni macam ibarat nombor 5 lah kan. Kita dah kekal nombor 4. Terus pergi ke atas, tak payah buat apa. Terus klik graf. Dekat atas, klik graf. Terlepas ni, minta maaf. Okay, klik graf. Sambung je. Tak payah buat nombor 1, 2, 3, 4 tu dah buat kan. Terus klik graf. Pilih line. So kita pilih multiple. Pilih summary of separate variable. Kemudian define. Kemudian masukkan ketiga-tiga DV kita tadi yang variable bersandar ke petak line represent. Lepas tu masukkan jantina dalam kategori exist. Okey, ini tujuan untuk buat graf. Okay. So tadi kita pakai plot. Nampak tak? Kita tadi pakai univariate, kita pakai plot. Okey, untuk case ni, untuk multivariate kita kena klik graf. Okey, klik graf. Sambung je. Tak payah buat apa-apa. Dah siap tadi kan? Siap 1, 2, 3, 4. Sambung, klik graf. Graf ada kat atas. Klik graf. Lepas tu klik line. Oh siap dah. Laju Bazilah. Graf pun dah siap. Okey, mohon respon. Okey ke tak? Dapat ke tak dapat? Dah dapat doktor. Dapat Alhamdulillah.
Okey, dapat semua? Mohon respon. Okey, dapat Alright. Okey, ni baru result dia. Okey, kita ada 2 DV, ada satu kita ada 3 DV, kita ada satu IV. IV kita adalah lelaki dan jantina. Okey, kalau tengok dekat inferensi, okey, lebih kepada lelaki ke perempuan? Perempuan. Sebelum tu lupa nak beritahu. Lelaki 135, perempuan adalah 143. Kalau secara total kita ada 278. 278 lah jumlah N kita. Kalau pecah, lelaki 135, perempuan 143. Untuk inferensi lebih pada perempuan. Untuk andaian pun, andaian lebih pada lelaki sikit, beza sangat kecil. Dan hujah adalah perempuan. Okey, kalau kita tengok secara umum, kita nampak bahawa inferensi ada perbezaan antara lelaki dan perempuan. Tetapi andaian sangat-sangat kecil. Mungkin andaian saya, yang untuk perspektif andaian ni, mungkin dia tidak signifikan. Tetapi hujah, beza ada juga antara lelaki dan perempuan. Okey, kita dapat tahulah untuk setiap kemahiran tu, kemahiran inferensi, andaian dan hujah. Inferensi dan hujah tu lebih pada perempuan, andaian kepada lelaki. Namun perbezaan yang sangat kecil di kemahiran andaian. Okey, kita keluar box test. Ni box test sebab kita guna multivariate. Fungsi dia kat sini, nampak tak? Kan tadi kita dah bincang. Macam mana kalau nilai dia ni tidak mematuhi ujian MANOVA. Nampak tak nilai signifikan dia lebih kecil? Kita kena dapat lebih besar daripada 0.5. Nampak ni? Putusan ini menunjukkan putusan signifikan. Okey. Ini menunjukkan dia data terpesong. Nampak? Data terpesong daripada salah satu syarat kesamaan covariance. Putusan ini perlu dilaporkan dalam kajian. Beritahu je. Maksudnya sekarang ni, supaya orang tahu lepas ni, okey, isu kat sini jantina nak tengok kemahiran tu, kena tengoklah lepas ni. Mungkin kemahiran yang kita nak bincangkan tadi tu kurang sesuai nak buat perbandingan antara lelaki dan perempuan. Dia punca dia sebenarnya, kalau dari segi literature, andaian tu mungkin untuk kajian akan datang boleh pakai variable inferensi, boleh pakai hujah, tapi andaian jangan. Sebab andaian memang tidak ada banyak perbezaan antara lelaki dan perempuan. Tapi tak apa. Kalau saya lah personally, okey lah, tak apalah. Kalau dah dapat result macam ni, dia pun kata keputusan ini perlu dilaporkan dalam kajian walaupun data ini tidak mematuhi ujian syarat kesamaan covariance ataupun tidak mematuhi ujian MANOVA. Nampak Ni kes tak pernah MANOVA. Okey. Tak apa. Kalau tanya saya laku panel, saya okey. Cuma kita tahulah, okey, dia represent data yang kurang match. Tapi it's okay. At least dia dah explore supaya researcher akan datang pertimbangkan kembali kalau nak kaji pasal lelaki dan perempuan, mungkin faktor andaian ni mungkin kurang sesuai. Ataupun kajian tentang kemahiran ni jangan tengok pada jantina, tengok pada umur mungkin. Kan? Alright. Okey, kita tengok pula seterusnya. Okey, kita keluar multivariate test. Ini betul-betul kita baca sebab kita memang buat multivariate. Okey, table ni kita baca. Ingat lagi tak masih bila baca pilar trace, saya dah bagi intro tadi sikit. Okey, pilar trace paling kukuh kalau nak pakai data dia. Okey, kita boleh baca juga Will Lambda. Boleh baca juga Hotelling trace dengan Royal Largest ni, tapi kebanyakan dalam kajian kita andaikan Will Lambda ni antara yang terpopular dan yang pilar trace ni paling kukuh. Saya antara paling kukuh dan popular, saya pilih kukuh. So kita baca pilar trace. Dalam kes ni, dalam exercise ni kita baca pilar trace. Okey, jadual menunjukkan kewujudan kesan utama variabel bebas jantina yang signifikan. Macam mana nak laporkan F, nilai pigram kita 3 dan 274 bersamaan nilai F kita adalah kat sini berapa nilai F kita? Sorry, tengok jantina, tengok intercept pula. Okey, jantina kita adalah F kita 5.367 yang mana nilai kita adalah 0.01 iaitu lebih kecil pada 0.05. Jadi membuktikan jantina lelaki dan perempuan terdapat perbezaan antara jantina lelaki dan perempuan dalam mempengaruhi kemahiran 3 tadi. Inferensi, andaian dan satu lagi lupa saya. Inferensi, andaian dan hujah terdapat. Maksudnya kehadiran jantina tu dia memang dari segi keseluruhan okey. Walaupun data tadi tu macam nampak okey, ada masalah, tapi secara keseluruhan kehadiran jantina tu lelaki dan perempuan memang mewujudkan perbezaan dari segi kemahiran 3 tadi secara signifikan. Okey, ujian living test. Living test pun keluar, tapi lain sikitlah living test ni. Dia keluar 3. Kenapa keluar 3? Dah kita ada 3 DV. Jelas
Ada orang tanya, kenapa living test keluar? Okey, sebab dia sampel bebas. Tetapi disebabkan multivariate, living test pun keluar, multivariate pun keluar. Ada orang cakap, yang ni tak payah baca kan sebab living test untuk univariate kan? Okey, saya perjelaskan kat sini. Dia bagus untuk dilaporkan kerana ada kelebihan. Sebab dalam multivariate tadi, dia cerita secara keseluruhan. Tapi dekat living test, kita boleh tengok satu-satu. Nampak tak kat mana kat masalah kita? Masalah dia kat sini adalah andaian. Dapat? Kalau inferensi okey 0.05. Okey, mematuhi ujian MANOVA. Untuk hujah pun 0.05. Hujah pun mematuhi ujian ANOVA. Nampak tak? So kalau saya nak bagi cadangan, dicadangkan kajian akan datang, pertimbangkan nak guna balik andaian. Punca disebabkan andaian ni lah tadi yang dekat box plot kita tak okey. Sebabkan faktor dekat andaian kita sebab tu data dia yang sama. Sebab tu saya ingat kalau kita nak buat eksperimen, kalau satu faktor tu kita nampak yang ni tak ada beza lah antara ni, jangan jadikan sebagai factors. Pantang yang nak buat ANOVA, MANOVA ni bila mengkaji sesuatu yang tidak ada perbezaan. Kita nak cari perbezaan tapi kita tak nak kaji benda yang kita dah tahu dah. Yang ni tak ada beza ni. Jadi jangan gunakan variable itu. Okey, tak apalah. Sekurang-kurang dapatan ini, at least memberi sumbangan kepada net researcher supaya kena berhati-hatilah kalau nak buat kemahiran ini, iaitu kemahiran andaian. Lagi-lagi nak buat dengan jantina. Okey. Alright. Kemudian dia keluar test of between subject effect. Okey, keluar juga R square lah sebab kita punya DV lebih daripada 1. Okey, kat sini cuba tengok kat bawah ni. Memang dapat R square tapi sedih. Tengok berapa ni? 0.32. Jadi maksudnya berapa peratus tu? Kalau pecah tu 0.032 kali dengan 100. Berapa tu? Sangat-sangat kecil. Jadi sumbangan sangat kecil lah. Model ni, sumbangan jantina memberi kesan kepada inferensi sebanyak 0.032%. Jadi maksudnya kat sini 0.3 je. Betul ke? 0.3% je. Sumbangan dia sangat kecil, 0.3%. Okey, kalau untuk hujah pun 0.2%. Kan? Jap, kalau 28, maksudnya 2% lah, 2%, 3%. Okey, untuk A rujuk inferensi. Jantina mempengaruhi inferensi 3% je. Andaian lagi tak keluar lah 0%. Hujah kat sini adalah kat sini cuma 2%. Nampaklah. Nampak dah kat sini. Bila kita nak lapor boring sikit lah. Tadi kalau kita lapor tadi ujian pagi tadi 76.6%. Ini 3% je. 2%. Jadi kat sini, kalau kat sini, sebab tu kalau you ingat lagi kata saya pagi-pagi tadi, ada something wrong dengan kajian ni. Kajian ni macam jelas lah andaian lah. Spoiler dekat andaian lah. Bukan pasal ada dekat andaian. Mungkin test kita dengan jantina tu problem. Mungkin bukan jantina kot. Mungkin kita nak study dekat umur ke, benda lain. Tak pendidikan ke. Tapi jantina memang spoil sikit. Kajian ni, awal-awal dia dah bagi hint dah. Box plot dah bagi tahu dah. Awal-awal dia dah bagi tahu dah. Data ni tak mematuhi ujian MANOVA ni. Dia dah bagi hint dah. Okey. Tapi tak apalah, kita laporkan dan kita tahulah masalah dekat andaian dan juga mungkin possibility dekat jantina. Okey, result keluar. Nampak andaian flat. Tak ada beza pun lelaki dengan perempuan, tetapi untuk inferensi dan hujah terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan yang mana perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Okey, clear. Ada soalan nak tanya? Okey, ini pelaporan dia. Ini cara nak buat pelaporan dia lah. Nanti you boleh rujuk pelaporan ni dalam penulisan tesis kita. Okey, tadi contohnya mudah. Contoh mudah, MANOVA. Tapi kita bagi satu case problematic. Yang mana kita punya nilai box plot tu ataupun kita bawa juga living test tu, jadi dia tidak mematuhi ujian MANOVA. Jadi kita kena belajar benda itulah. Memanglah kalau ikutkan student PhD ada yang takut. Tapi kalau tanya saya tak ada masalah kalau you laporkan dah memang dapatan kita dapat macam tu. Cuma kita boleh bagi cadangan untuk cadangan akan datang, apa yang researcher yang akan datang, apa yang dia kena kesinambungan ataupun dia kena tahulah bahawa dalam dapatan ni menunjukkan bahawa andaian itu sendiri tidak sesuai untuk dikaji dari segi aspek jantina kerana lelaki dan perempuan terlalu dekat dapatan dia ataupun kita katakan sama. Paling kukuh. Dia paling kukuh ni macam decision. Kita buatlah. Okey, kalau katalah saya lupa pula buku tu. Dari buku decision method dia bagi tahu. Okey, dalam konteks ini kita boleh baca Pilatres kerana Pilatres adalah kukuh. Kita juga boleh gunakan satu lagi siapa tadi lupa saya. Will Lambda kerana Will Lambda adalah popular. Ada.
Ada buku tu, saya dah lupa dah. Cuba tengok nanti. Tak apa, you nanti kalau you jumpa orang buat kajian dalam literature, cuba check kenapa dia pakai pilar trace. Okay, sebahagian besar dia mungkin ada cakap so yang paling kukuh. Kalau kenapa pakai wheel lambda mungkin popular. Saya memilih lah antara popular dan kukuh, saya pilih kukuh lah wheel lambda. Tapi sebenarnya kalau you tengok result tadi, differentiate dia sangat kecil. Kecil je, semua signifikan, pilar trace pun signifikan, wheel lambda pun signifikan, hotel signifikan. Cuma biasanya kita akan buat keputusan nak baca dekat pilar trace ke tak. Sebab tu kita kena sebut. Okay, multivariate dengan merujuk pilar trace. You kena cakap lah, kalau nak pakai wheel lambda pun tak ada masalah. Dengan ujian multivariate test ni untuk ANOVA sampel bebas dengan merujuk kepada wheel lambda, you sebut. Tak ada masalah. Nak sebut wheel lambda ataupun pilar trace. Okey, kita cuba yang seterusnya adalah factorial 2x2. Masih lagi sampel bebas. Kita masih lagi dekat sampel bebas, tapi beza dia kadang-kadang ada supervisor minta, okey, macam tadi tu simple sangat. ANOVA pakai satu. Apa maksud factorial 2x2? Okey, saya baca case, cuba teka. Seorang pekaji melaksanakan kajian mengenai pasti sama ada jantina dan pengkhususan akademik. Ada 2 IV. Jantina 1, pengkhususan akademik. Merupakan faktor kepada 5 aspek kreativiti. Maksudnya kita ada 5 DV. Iaitu kelancaran, keaslian, penguraian, keabstrakan, tajuk dan rintangan terhadap penutupan matang. Jadi secara kesimpulan kita ada 2 IV iaitu jantina dan pusat akademik dan kita ada 5 DV. Bila ada 5 DV kita pakai ujian MANOVA. Okey, sampel 90 dipilih secara rawak, okey, yang mengandungi 3 permainan untuk mengumpul data dari segi responden dari segi 5 aspek. Okey, kita punya kat sini kita akan buat data untuk 6.2. Okey, sebelum kita buat data 6.2, kenapa dia panggil factorial 2x2? Siapa boleh jawab? Kenapa? Okey, MANOVA jelaslah kan sebab kita ada 2 IV, kita ada 5 DV. So tadi kita pakai 1 IV, yang ni 2. Dia tak adalah orang panggil MANOVA 2 hala Tak tahulah kalau ada buku, tapi biasa cakap ni kalau kita sebut, kalau tadi ANOVA 2 hala, ni dia panggil MANOVA 2 hala. Tapi kita tak panggil MANOVA 2 hala, kita panggil MANOVA factorial 2x2. So bantu saya, kenapa dipanggil 2x2? Siapa boleh teka-teka ataupun tahu boleh jawab. Kenapa dia panggil factorial 2x2? Siapa boleh bantu saya? Kalau berdasar kes ni dia boleh agak. Doktor. Macam mana you tahu ataupun apa dia? Teka. Teka lah. Mungkin sebab IV dia 2. Kat situ kan ada IV 2, tapi yang 2 tu saya tak pasti. Mungkin sebab dia ada 4 kat sini, so dia step 1 tu nanti akan tembak. Ni lah 2. Hampir tepat tapi you tak dapat jawapan, tak dapat lagi. Sikit lagi. 2 tu betul, jantina dan pusat akademik. Yang kali 2 tu datang dan kali kedua tu kurang tepat. Ada siapa-siapa yang jelas kat sini? Cuba nak teka ke? Petang-petang ni kita mengantuk sebenarnya. Sambil-sambil kalau kita engage, adalah perbincangan sikit kan. Okey, ada cuba nak jawab? Okey. Ada cuba. Kalau tak ada saya jawablah, kan. Okey, macam mana datang 2x2? Betul lah tadi sahabat kita jawab. Okey, datang daripada jantina dan pengurusan akademik. Okey, jantina ada berapa? Jantina 2 tapi pecah 2. Jantina ada 2. Tu yang 2 tu. Jantina 2. Pengurusan akademik? Pengurusan akademik. Dalam kes ni 2 jugalah sebab ada 2x2. Contoh kita ambil dia sastra dengan sains. Bayang, dalam kajian ni dia kalau kata 2x2 dengan andaian jantina 2 lah, 2, pengurusan akademik 2. Boleh tak 2x3? Boleh. Tapi kita kena labelkan 3 lah. Pengurusan akademik ada sastra, ada teknikal, ada sains. Faham tak maksud dekat sini? Kita ada 2, jantina dan pengurusan akademik, tapi jantina pecah 2. Kalau kita tukar umur, katalah umur ada 3. Kalau umur ada 3, pengurusan akademik ada 3, kita panggil apa? 3x3. Ya, faham. Dah faham dah tu. Kalau maksudnya 2x2 tu maksudnya macam jantina sesuai 2, pusat akademik 2. Tapi kalau nak buat 2x3 boleh juga, pusat akademik ada 3. Kalau supervisor kita tak 3, pening lah. Macam kita kawan cakap tadi, takkan nak letak pondan pula kat sini kan. Jadi jantina tak sesuai nak pakai 3. Kena cari lain lah. Apa nak pakai 3? Umur sesuai ni nak pakai 3. Kenalah pakai umur dan pengurusan akademik. Dalam kes ni ada supervisor request. Oh, saya nak you buat MANOVA 2x2. Saya nak 2x3, 3x3. Dan itu yang saya nak jelaskan supaya you faham apa maksud 2x2, 2x3, 3x3. Okay? Jom kita buat exercise 6.2. Ini step dia. Sama juga 5. Sama saja, bezanya IV 2, DV 3, DV 5. Sama saja.
Okey, kita ada 2 dan 5 dan kita pun tak boleh buat Ben Faraday sebab jantina pun 2, pengurusan akademik pun 2. So kita tak adalah buat compare manifest. Kalau tadi kalau kata pengurusan akademik tu 3, then kita buat compare manifest. Okey, sama macam ANOVA tadi, ni beza dia kita panggil 2x2 lah. Sebab kita ada gunakan 2 independent variable iaitu jantina dan musain akademik, yang mana jantina ada 2 lelaki perempuan, musain akademik ada sains dan sastra. Jadi dipanggil 2x2. Simple je. Ini pun kategori simple lah sebab kita dah faham konsep. Bila pagi tadi kita dah faham konsep, agak mudah untuk sesi petang ni. Bunyi nampak canggah kan? Kalau orang kata, okey, siapa yang buat MANOVA ni level PhD? Gaul kepala juga kalau siapa dah faham konsep. Lah, beza MANOVA, ANOVA ni jumlah DV je. Kalau tanya saya, kalau student degree nak pakai 2 DV, apa salahnya? Takkan kita kata, oi, pelajar degree janganlah buat macam PhD. Kan? Jadi ramai orang ada masa tempat saya pun dipanggil macam tu. Oh, kalau buat ANOVA ni level degree, level master. Kalau PhD kena pakai MANOVA. Kalau tanya saya, apa masalahnya? MANOVA ni 2 dependent variable je. Adakah dalam research ni kalau pakai 2 DV ni dah satu mazhab yang tinggi? Dia berdasarkan pengkhususan. Kita ni nak tentukan sama ada nak pakai ANOVA ke, ANCOVA ke, SPANOVA ke, MANOVA ke, MANCOVA. Tapi itulah kadang-kadang orang kita ni, kadang-kadang bila nak pakai research, kalau level PhD kena pakai MANOVA, MANCOVA. Saya berpandangan tidak setuju. Kan? Jangan kita beranggapan orang pakai T-test, orang pakai ANOVA bukan level PhD. Kita kena tahu research proses dia, kesukaran dia. Bukan melihat kepada bila analisis hebat dia dah sampai level PhD dan sebagainya. Saya kurang setuju pandangan itu. Kan? Okey, dapat. Ada yang dapat. Dapat. Maksudnya dah selesai kan? 5 step ni. Okey, seorang dah. Lain? Kita ada MANOVA ni lama sikit lah. Sebab nak tunjukkan 2x2, kita ada satu lagi contoh lepas ni. Saya rasa lepas ni ada contoh satu lagi. Okay, Haris dah dapat dah. Azizul pun dapat. Okey, tu dah 3 orang tu saya anggap dah settle dah. Mewakili semua kan. Okey. Kalau okey. Saya lupa lagi, nanti orang kena ingat kali ni kita kena buat graf. Lepas habis 5 ni lupa pula nak kena buat graf. Okey, kita buat graf. Lupa lagi. Tadi dah ingat dah, lupa lagi. Dah selesai tadi 5, kita buat graf pula. Okey, graf kena buat 2 sebab kita ada 2 IV. Satu graf untuk jantina, satu graf untuk pengurusan akademik. Jadi kena buat 2 graf. Sebab tu nampak panjang sikit. Klik graf, pilih line, multiple summary spread line, buat untuk jantina dulu, masukkan 5 DV dan juga jantina dalam kategori exist. Klik OK. Buat satu lagi pula. Masuk ke 5 dalam represent pengurusan akademik dalam kategori exist. Sebab kita nak buat 2 graf. Graf satu untuk jantina kepada 5 DV, graf satu lagi pengurusan akademik kepada 5 DV. Jadi 2 graf kena buat. Okey ke? Buat graf ni. Sebab tadi kalau kita perasan, yang kita masih buat ANOVA atau univariate, tadi kita klik plot. Okey, untuk multivariate ni kita kena klik graf. Itu yang membezakan lah. Okey, dah siap tadi 5 step, lepas tu kita buat graf lah. Graf untuk jantina dan pusat akademik. Okey ke? Okey, Doktor. Okey, alright. Seorang dah wakil kata dah okey, saya tunjukkan result lah. Okey, kalau saya cepat beritahu nanti dulu, tak siap beritahu. Okey. Alright, kita ambil dulu yang result yang pertama. Kita ada jantina dan pengurusan akademik. Nampak tak 2x2? Jantina ada lelaki, ada perempuan 2. Pengurusan akademik ada 2. Sains, sastra 2. Tu yang di 2x2. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Kalau aspek yang pertama, kita ada 5 DV tadi kan. Kalau kelancaran, okey, kalau lelaki bagus kat sains ke sastra?
Bagus dekat sastra. Kalau perempuan, bagus dekat sains ke sastra? Okey, dekat sastra juga. Jadi ternyatalah kelancaran ni dia bagus untuk pengkhususan akademik dekat sastra. Secara total, sains ke sastra? Sastra. Okey, begitulah cara pelaporan untuk kelancaran, keaslian dan lain-lain. Okey, saya ringkaskan Yang tu yang kita dapatkanlah daripada nilai. So kita boleh bezakan antara khususan akademik dan jantina. So dalam kes ni kalau kelancaran, kalau lelaki lebih pada sastra, perempuan kepada sastra, secara total pun sastra. Okey, konsep yang sama kita tengok dengan aspek yang lain-lain juga. Okey, kita tengok box test. Okey, box test keluar kan? Box test kita okey tak okey? Kali ni lega kita. Sebab 0.235. Jadi data kita ni, model kita ni dengan meletakkan jantina dan pengurusan akademik sebagai IV dan 5 tadi sebagai DV, okey. Maksudnya kita punya conceptual framework kita cantik. Kerana dalam kes ni data kita mematuhi ujian MANOVA. Dibuktikan dengan nilai kita dapat 0.235 ni mematuhi ujian MANOVA. Jadi kita lega lah. Kalau siapa dapat, kalau saya lah tengok box test ni, okey lega lah. Maksudnya result ni okey lah. Cantik lah result kita ni. Kalau dah awal box test dah bagi hint. Okey. Tadi kita pun tengok pun tadi pun beza sains dengan sastra pun ada perbezaan. Okey lah. Okey. Bila kita buat multivariate, dia akan keluar multivariate test. Sebab kita ada 2 IV, dia akan keluar 2 lah. Dia keluar 3 sebenarnya. Termasuk sebab bila kita buat 2, dia akan keluar gabungan jantina dan khusus juga. Okey, kita refer pilar trace. Bila pilar trace signifikan. Jadi jantina pun signifikan, khusus pun signifikan. Macam biasalah kita kena laporkan juga cara pelaporan tu F sama dengan degree of freedom kita 5 dengan 82, yang mana jantina punya F adalah 5.665 dan mana nilai P kita kurang daripada 0.05. Nak tunjukkan jantina, lelaki dan perempuan tu ada perbezaan untuk 5 DV tadi. Begitu dekat dengan khusus, sastra dengan sains, terdapat perbezaan kepada 5 DV tadi secara signifikan. Kalau kita gabungkan kedua-duanya, jantina dan khusus tidak. Kalau kita tengok jantina, okey, khusus okey. Kalau gabungan antara jantina dan khusus, dia tidak significance. Okey, leave-in test untuk equability of variance. Kat sini kita dapatkan, tengok leave-in test, nampak kan? Walaupun secara keseluruhan box plot tadi kata okey. Okey, untuk kelancaran lebih besar pada 0.5, okey. Keaslian pun lagi besar pada 0.5 sebab 0.074 lagi tinggi daripada 0.5. Penghuraian problem. Penghuraian problem, pramata problem sikit. Tapi tak apalah sebab box plot tadi okey. Tapi kalau tengok leave-in test satu-satu, walaupun kita tahu tadi kelima-lima ni ujian box plot tadi, ujian box test tadi okey, tapi kalau kita perhalusi satu-satu daripada 5 tadi, masih ada lagi yang tidak mencapaikan mematuhi ujian MANOVA lah, dekat mana penghuraian dan juga pramatang. Jadi kat sini kita kena ambil tahulah bahawa 0.05 okey, 0.91 okey, 0.09 kita punya 0.05. Okey, sorry silap saya. Tajuk pramatang dengan keaslian. Penghuraian dengan pramatang okey, bawah 0.05, yang tinggi 0.74 dengan 0.091. Okey, dua ni. Keaslian dan tajuk keabstrakan ni, dua ni nilai dia tidak mematuhi ujian MANOVA lah. Tapi secara keseluruhan box test tadi menunjukkan mematuhi. Jadi sekadar laporkanlah. Okey, tapi kita proceed juga. Okey, kita buat test of between subject effect. Kita tengok yang kedua iaitu jantina dan khusus. Kalau kita tengok satu-satu, kalau tengok jantina, semua signifikan kecuali penghuraian dengan tajuk abstrak. Nampak dia bagi hint dah. Dengan result kita ni tadi, dah bagi hint dah. Yang problem kita sikit nanti kita akan berhadapan dengan keaslian dengan tajuk abstrak. Keaslian dengan tajuk abstrak sebab dia tidak mematuhi ujian MANOVA. Bila kita buat test of between subject effect, ternyata memang betul. Penghuraian dengan tajuk abstrak ni memang dia tidak signifikan. Ini untuk jantina lah. Untuk khusus, semua signifikan kecuali dua juga. Penghuraian dengan tajuk abstrak. Sama juga, sama dengan atas. Jadi kalau untuk kita ni, kalau kita researcher, kalau tengok, so kajian depan, mungkin boleh pakai 3 je. Kelancaran, keaslian dengan pramatang. Huraian dengan tajuk abstrak ni kurang sesuai untuk jantina maupun khusus. Okey, kalau untuk gabungan jantina khusus tadi dah awal tunjukkan tak signifikan, memang betul semua tak signifikan. Jadi kat sini kalau orang kata jantina tu signifikan mempengaruhi 5 DV,
Tu secara umum. Secara satu persatu, ya betul, tetapi ada juga iaitu huraian dan abstrak itu tak signifikan. Begitu juga dengan khusus huraian dan juga keabstrakan ni. Jadi dua ni menunjukkan tidak signifikan, yang mana dari segi pengkhususan kalau kat part lain okey kecuali huraian dengan tajuk abstrak. Begitu juga jantina huraian dengan tajuk abstrak menunjukkan tidak ada perbezaan yang signifikan. Okey, kita tengok adjustment. Okey, kalau A kelancaran 29.74. Maksudnya aspek kelancaran kita baca dua-dua lah sebab ni lupa sebab kita pakai dua IV kan. Okey, jantina ni macam mana nak baca result ni? Jantina dan juga pengkhususan akademik boleh mempengaruhi kelancaran sebanyak 29.7. Jantina dan pengkhususan akademik boleh mempengaruhi keaslian 22.1. Okey, jantina dan pengkhususan akademik boleh mempengaruhi penghuraian ni sikitlah 2.6% je. Okey, untuk tajuk abstrak pun 48. Sebab tu dua ni problem tadi C dengan D. Tetapi E okey 35.2. Okeylah. Ada nilai lah 29.7, 22.1, 35.2. So untuk kajian akan datang boleh pertimbangkanlah mungkin untuk replacekan faktor-faktor lain kerana faktor huraian dan juga tajuk abstrak ni dia tidak friendly untuk jantina dan pengkhususan akademik. Okey, ini kita punya ni lah nak tunjukkan nilai min tadi. Awal-awal tadi dah ada sama je. Ini pun sama untuk pengkhususan akademik. Okey, ini dari segi perbezaan. Tadi kalau tengok jantina untuk dengan pengkhususan akademik kita nak tengok nilai min. Tadi awal-awal di depan pun dah ada. Okey, kita tengok graf. Okey, graf ni kalau kita nampak beza antara lelaki dan perempuan almost lelaki warna kuning permatang. Okey, warna ni penghuraian pun lebih pada lelaki. Warna purple ni abstrak pun lebih pada lelaki. Kelancaran lebih pada lelaki dan juga keaslian pun lebih pada lelaki. Kalau tengok dari segi aspek ni, lelaki lagi tinggilah berbanding perempuan dari segi jantina. Okey, graf untuk pengkhususan akademik pun lebih pada sastra. Semua perkara melibatkan daripada sastra. Jadi kita dari segi nilai min, lelaki dan sastra adalah golongan yang baik untuk aspek kelancaran, keaslian, penghuraian, abstrak dan pramatang. Okey, ini cara pelaporan dia. Cara pelaporan dia. Okey. Alright. Kita pergi 3x2. Satu lagi last. Last ni untuk sampel bebas lagi. Kita pergi 3x2. 3x2. Macam mana ada 3x2 kat sini? Bangsa ada 3. Bangsa A, bangsa B, bangsa C ada 3. Personality ada 2. Kali 2 lah, maksudnya introvert dengan extrovert. So dalam kes seorang pekaji melaksanakan kajian mengenai sama ada bangsa, personality merupakan faktor kepada 5 aspek kemahiran pemikiran kritikal sekumpulan webmaster dalam sebuah organisasi. Dalam kumpulan itu seramai 57 webmaster telah dipilih secara rawak. Okey, sekarang ni kita nak tengok dia punya hipotesis. Bangsa dan personality merupakan faktor kepada 5 aspek kemahiran pemikiran iaitu pengenalan andaian, hujah, inferensi, didaksi dan penuraian fakta. So kita ada 2 IV. Yang mana IV pertama bangsa, IV kedua personality. Kita ada 3 bangsa, bangsa A, bangsa B, bangsa C. Sebab tu jadi kali 3. Kali 2, personality ada 2. Introvert dengan extrovert. Okey, yang ini latihan 6.3. Latihan jadual 6.3 kita buat yang ni. 6.3. Sama juga, kita masih lagi dekat sampel bebas untuk MANOVA. Tapi 3x2. 3 bangsa, 2 personality dan kita ada 5 DV tadi. Okey, kita cuba. Ni ulang kaji banyak sikit lah ni. MANOVA ni banyak sikit lah. Lepas ni kita buat MANOVA berulangan. Lepas ni kita buat MANOVA berulangan. Sikit dah. MANOVA berulangan. Lepas ni buat MANOVA. Siap dah. Kita buat latihan. Sebenarnya pagi tu benda yang saya lamakan di bahagian pagi sebab nak dapat asas dia. Bila kita buat petang ni kita boleh laju lah. Okey, kat sini kita wujud compare many facts sebab kita ada Ben Fereny dekat nombor 3 tu. Nombor 1 klik analyze JLM multivariate. Okey, masukkan dependent variable kita ke-5 tadi. Kemudian masukkan kita punya IV personality dan bangsa dalam fixed factor. Klik option personality bangsa personality, masuk dalam petak display. Lepas tu kita pakai compare many facts. Sebab apa? Bangsa ada 3. Dan kita pakai compare many facts Ben Fereny dan klik descriptive statistik dalam display, lepas tu klik continue, klik OK. Itu je yang membezakan kita pakai compare many facts sebab bangsa ada 3.
Yang 6.2 punya juga doktor. 6.3. 6.3, sorry. 6.3. Kalau dah dapat nanti beritahu Okey ke? Ini macam santai lah. Saya rasa kalau you dah buat exercise 1, exercise 2 tadi pun dah okey dah. Jadi dah jelas dah. Kadang kita nak tambah-tambah latihan lah. Yang tadi kita pakai 1 IV, kemudian kita pakai 2 IV. Kat sini pun kita pakai 2 IV, tapi beza dia 3 kali 2. Yang bangsa dan personality, tapi bangsa tu 3. Lain semua sama. Kan? Okey, Bazilah tanya soalan, macam mana nak tahu bebas dengan berulang? So kita collect data sekali je. Bazilah, kita collect sekali je. Kalau kata you nak collect data ni macam tadi, nak tengok by fasa, fasa 1, fasa 2, kan setiap fasa tu dibezakan kutipan selama 2 bulan. Fasa pertama dia buat 2 bulan pertama, kemudian dia buat fasa bulan 2. Jadi dia dekat longitudinal lah, maksudnya dari segi tempoh masa. Berulang. Ada yang collect data ikut semester. So nak tengok pencapaian murid ikut semester 1, semester 2. Nak tengok pencapaian murid ikut ujian 1, ujian 2, ujian akhir tahun. So kalau dia berulang tu kita pakai sampel bebas. Kalau kata one time tu kita pakai sampel bebas. Sorry, yang berulang tu sampel berulang, yang bebas sampel bebas sekali je one time. Cuba kalau tengok tadi contoh-contoh tadi kita gunakan fasa, kita gunakan bulan, kita gunakan apa tadi? Yang gunakan macam pre and post, sebelum selepas. Yang tu semua ada data berulang lah. Berulang ni banyakkan base pada aktiviti, masa, macam itulah. Dia sama je. Kita yang pagi tadi pun ada repeat measures, petang ni pun ada repeat measures. Selepas ni repeat measures. Beza je DV je. Kalau kata apa membezakan antara ANOVA dan MANOVA pada bilangan dependent variable-nya. Betul lah tu. Kan? Macam mana nak bezakan antara MANOVA dan MANCOVA? Adalah faktor yang ketiga, kewujudan covariate. Betul lah tu. Maksudnya kita faham lah. Kan? Okay, respon dapat ke? 3 kali 2 ni. Kalau dah dapat, kena buat graf macam biasa. Ni saya ingat. Kalau dah, buat graf pula. Doktor, Ni saya. apa beza? Saya lupa doktor cakap itu. Apa beza yang ada belon-belon dengan ada pembaris tu, doktor? Nominal dengan skala. Scale. Okay. Nominal dengan scale. Okey, terima kasih. Kalau kita pakai skala Likert tu kan, 5, 3, 2, 1 tu pembaris. Kalau macam jantina kan, tik jantina laki perempuan kan, itu nominal. Itu belon. Okey, terima kasih. Sama. Okey, Ben Fernie ni kita nak compare. Kita nak compare kalau kita ada lebih 3 ke atas. Macam tadi, awal-awal tadi kita tengok jantina. Jantina ada 2 je, laki perempuan. Jadi tak perlu kita buat compare mean. Compare main effect tu. Kalau kita ada 3, macam case tadi ni 3, bangsa A, bangsa B, bangsa C, kita nak buat perbandingan. Jadi bolehlah bangsa A compare dengan bangsa B, bangsa A compare dengan bangsa C. Tapi kalau ada 2 je, bangsa A, bangsa B, nak compare tak payah keluar Ben Fernie tu sebab dia dalam bentuk perbezaan yang direct. Memang dalam ANOVA dan MANOVA ni memang kita tengok perbandingan 2. Jantina, laki, perempuan. Okey, memang tengok perbandingan. Jadi kalau basic 2 je, tak perlu compare main effects. Tapi kalau kita dapat 3 ke atas, kita kena pakai common Ben effects. Macam tadi, dia ada banyak jenis. Yang persoalan dia kenapa kita pakai Ben Fernie. So Ben Fernie dia sangat kat sini
Yang saya baca dia lebih popular lah. Popular maksudnya kekerapan kajian lepas lebih menggunakan benfreni daripada yang lain-lain. Tapi tidak menghalang kalau you nak pakai benda lain, tapi you kena sebut dengan menggunakan apa. Dalam kes ni dengan menggunakan compare main effect benfreni, you kena sebut. Kan? Ada, kalau you tengok cara nanti kalau you dapat dah slide ni. Kalau you tengok cara pelaporan, memang saya akan sebut dengan menggunakan benfreni untuk comment manifest menunjukkan. Jadi memang cara pelaporan tu kena begitu. Okey, kita buat graf. Graf ni ada untuk personality dan juga bangsa. Macam tadi juga kena ada dua graf, satu graf untuk personality, satu graf untuk bangsa. Sebab kita ada dua IV, satu untuk bangsa, satu lagi untuk personality. Okey, dapat ke tak? Minta seorang mohon respon. Kita tak banyak lah, kita tinggal beberapa exercise je lagi. Tapi minta you all faham lah. Memang betul, saya tak nafikan bila kita buat exercise ni, berat ni. Pagi tadi dah buat banyak exercise, petang ni buat exercise. Kalau kata siapa yang tak pernah buat SPSS ni, sejarah dalam hidup lah. Buat pertama kali, analisis paling banyak dibuat dalam hidup. Ni lah mungkin. Mungkin ada orang yang pertama kali rasanya ni lah paling berat seumur hidup lah pernah analisis. Tapi bila you dapat nanti data sebenar, pelan-pelan lah menikmati dalam analisis. Buat satu-satu, janganlah kalau rasa nak pulun tu pelan-pelan lah. Janganlah buat semua benda. Jadi bukan apa, kita ni kita nak faham. Jadi minda kita ni kalau semua benda nak faham serentak, dia memang tak berapa kuat sangat lah. Bukanlah kalau kita muda, lain cerita. Dah berumur ni kadang-kadang banyak benda-benda lain juga. Memori kita banyak dah penuh dah kan. Jadi kalau tanya saya, relax-relax je. Cuma exercise ni saya minta maaf sangat-sangat. So kita memang agak cram lah pagi, petang. Sebab kita nak fulfillkan at least semua bahagian yang perlu kita cover lah. Okay, graf done, semua done. Okay, alright, settle. Jom kita tengok result. Okay, ada 3 bangsa, nampak kajian lebih kurang kan. Bangsa ada A, B, C lebih kurang. Dia bukan apa, dia sensitif nak cakap Melayu, Cina, India. Contoh kan. Jadi kalau kata result tu Melayu, Cina, India tu kadang-kadang benda tu tak sesuai untuk diperbincangkan di public. So mungkin kita tahu tapi dalam penulisan kita cakap A, B, C. Okay. Kemudian personality introvert dengan extrovert. Lebih kurang juga 28-29. Ni data. Okay, data ni yang tunjukkan 3x2. Nampak? Bangsa 3, personality 2. Itu dia panggil 3x2. Okay, kita tengok nilai deskriptif. Macam tadi juga. So kalau kita tengok bangsa A dia bagus dekat extrovert. Kalau bangsa B dia bagus dekat introvert. Bangsa C adalah dekat introvert. Okay, kalau macam ni kan, kita katalah patah balik kerja tadi. Kita tahulah kan, mungkin dia tak tahu yang datang interview ada Chinese, ada Malay, ada India. Jadi kita tahu antara bangsa ni, so which one yang bagus dekat, kalau you nak ambil extrovert, dia bagus dekat bangsa A ni. Kalau tengok nilai dia, bagus dekat bangsa A ni kalau extrovert. Kalau bangsa B ni dekat introvert, kalau bangsa C tu lebih kurang. Dia kalau ikutkan rendah ni, jadi bangsa C ni introvert pun tak berapa, extrovert pun tak berapa. Okey, bukanlah kita bias dekat bangsa tak. Ini mungkin dalam beberapa kajian ini juga perlu ada lah. Kan? Saya kalau buat bangsa ni tak tahulah pandangan orang lah. Daripada zaman saya belajar lagi, daripada zaman saya bujang rumah saya campur. 3 bilik, seorang Chinese, seorang India, satu lagi saya Islam. Kadang-kadang orang datang rumah saya, orang tengok pesyarah, saya tak kahwin lagi pesyarah. Orang pun pelik, Mamat ni biar betul ada duduk rumah 2-3 orang. Okay, orang tak faham lah. Saya anak polis, saya faham benda ni. Okay. Kemudian memang dari segi solat, kawan jadi saya tak ada masalah, memang one way. Kawan saya tu tak ada kenderaan. Ni masa saya di pesyarah ni, umur dah 20, bukan muda kan. Something like 25, something like that. Jadi kawan saya nak pergi kuil, saya hantar lah, pakai baju lah. Saya bawa motor, saya hantar lagi kuil, lepas tu saya pergi masjid. Lepas tu kan kita ada handphone. Saya kata dia kalau dah selesai, beritahulah. Jadi kita buat motor, kadang-kadang saya kata, saya panggil kawan saya lah, okey jom kita pergi makan, pergilah kedai pot-pot Melayu kan, Tok Haji apa, dia relax je makan. Lepas tu saya pun pergilah, saya confirm tempat tu halal, saya bakallah nasi daun pisang. Memang ketika tu orang tak faham, Mamat diorang ni apalah kan. Jadi tapi bagi saya kita tak ada masalah sebab kita faham masing-masing perlukan kerohanian, dia ada agama, kita ada agama. So kita nak menjaga perpaduan dan sebagainya, bagi saya tak ada masalah lah. Kalau nak berdakwah ada cara dia. Kita bukanlah cara yang macam terlalu kritikal untuk berdakwah. Jadi dalam konsep dia, kalau saya dari bangsa ni memang saya tak nak ceritalah sebab benda-benda tu tak seronok kan. Tapi memang kalau tanya saya,
ada satu bangsa tu subuh dia kejut saya. Dia kata, Fazli, pray time, dia kata, solat. Kan? Ada bangsa dia memang dia bersih. Bangun-bangun pagi je tengok. You pun tahulah bangsa mana ni kalau lantai berkilat. Kan? Ada satu bangsa ni memang dia pembersih. Kita nampak luar tak bersih tapi dia sebenarnya bersih. Saya proof kan. Rumah kita orang tak dapat ada lantai. Lantai berkilat. Kan? Jadi dalam konsep ni kalau bangsa ni memang sesuai lah. Bukanlah kata bidang saya. Orang dalam bidang psikologi dia nak study pasal bangsa. Kita kena hormat tu bidang dia. Bidang-bidang tertentu psikologi, sosiologi memang kajian-kajian itu memang melihat pada bangsa. Okay? Tu benefit untuk bidang tu lah. Tapi kalau macam kita mungkin kita cuma nak faham konsep. Okay, dalam kes ni bangsa A dia bagus kat introvert dengan introvert. Jadi you belajarlah dua perkara iaitu tentang personality. Penting kan? Contoh nak tengok behavior pelanggan, nak tengok macam nak ambil pekerja, apa lagi? Pentinglah kan. Jadi kalau kata untuk perkahwinan pun tengok juga. Memanglah perkahwinan sesama agama tapi bangsa berbeza. Kan? Jadi itu pun semua benda tu boleh kaji tentang bangsa dan juga personality. Okay, kita tengoklah yang mana tinggi, yang mana rendah. Okay, kita tengok box plot. Clear sangat ni. Nampak sangat kalau kajian ni membuktikan, ini bukan main-main punya finding ni. Bangsa ni memang dia ada karakter introvert dengan introvert. Kau kena tahu pasal benda ni. Okay, alright. Okay, kalau dalam satu company, kalau satu sifat je kan, introvert je, extrovert dia, susah kita dalam company ni. Kalau buat keputusan bagi idea sama je. Idea kena memecah belahkan idea buat dapat our best. Jadi kita kena ada pelbagai bangsa dalam tempat office kita ni supaya dapat satu seni introvert dan extrovert. Contohlah pandangan orang bekerja. Ataupun dalam satu kumpulan ni kita kena ada pelbagai bangsa kerana membuktikan kat sini kalau ikut box plot ni data cantik. Data cantik nak buat ujian MANOVA kerana bangsa dan introvert ni menunjukkan 0.938. Tinggi darjah dia menunjukkan data ni mematuhi ujian MANOVA. Okey, kalau tengok bangsa, Pilatres signifikan. 0.018 maksud lagi rendah daripada 0.5. Okey, personality 0.01 juga signifikan. Jadi dalam tabel multivariate ni mengesahkan bahawa memang terdapat perbezaan dari segi bangsa untuk 5-5 tadi, begitu juga dengan personality. Personality tak signifikan. Gabungan bangsa personality signifikan tetapi personality tidak. Personality tidak. Introvert tidak mempengaruhi kadar 5 tapi bangsa yes. Personality tidak. Okay. Tapi kita boleh tengok satu persatu tengok semua. Semua mematuhi. Cantik data ni. Okey, kelima-lima semua lebih tinggi daripada 0.05. Jadi membuktikan setiap satu mematuhi ujian MANOVA dalam living test. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok bangsa dan personality. Kalau kita tengok, kalau dari segi bangsa, kita tahu tadi bangsa signifikan personality tak signifikan, bangsa signifikan. Kalau tengok bangsa, semua signifikan tapi ada tak signifikan? Jangan kata okey bangsa ni sangat bagus untuk ni. Ya, untuk 3 perkara je. Andaian, hujah, penilaian. Untuk didaksi dan fakta okey tapi tak signifikan. Okey, personality introvert extrovert memang ada benda ni. Kalau tengok introvert ni bagus keandaian ke? Okey, tadi menunjukkan result tak signifikan tapi ada satu yang signifikan iaitu inferensi. Jadi kat sini kita boleh kata kalau inferensi kan, inferensi dia bagus. Dia bagus untuk personality sebab itu pun signifikan. Inferensi bagus juga dengan bangsa sebab dia signifikan. Inferensi itu bagus maksudnya. Jadi kat sini kita dapat walaupun secara keseluruhan bangsa adalah signifikan, personality tak signifikan. Tapi kalau kita tengok walaupun tak signifikan ada signifikan. Walau katakan signifikan ada juga didaksi dan fakta huraian ini tidak signifikan. Okey, ini yang lain-lain lah gabungan antara bangsa dan dengan personality. Ada juga satu yang signifikan dekat fakta ni. Okey. Alright. Okey, ini pairwise comparison sebab kita ada 3 bangsa tadi. Tapi dia buat kat sini untuk andaian dengan introvert nampak sebab ada 2 tak jadi macam ni. Tak cantik lah. Kalau kita nak buat compare mean boleh buat. Tapi tak cantik lah sebab ada 2 je. Memang dapat ada nilai signifikan. Ada satu je signifikan untuk personality iaitu dekat inferensi. Okay, tu pairwise comparison untuk personality. Okay, jadi kita tengok yang lain pula. Okay, dari segi multivariate test dah buktikan tadi untuk bahagian personality memang tak signifikan. Okay, univariate test mengesahkan lagi yang inferensi je signifikan untuk personality. Okay, yang ini untuk bangsa. Okay, bangsa ni nilai mean ni tadi. Ini pairwise comparison. Nampak cantik tak? Beza tak? Yang ni saya nak tunjuk. Beza tak pairwise comparison kalau ada 3
dengan pairwise comparison kalau pakai 2. Sebab tu saya cadangkan tadi kalau 2 tak payahlah buat pairwise comparison. Okey, memandangkan tadi yang ni termasuk sebab kita test sekali je, bila test je pairwise comparison, compare meaning fact, dua-dua keluarlah. Untuk personality pun keluar, untuk bangsa pun keluar. Okey, kalau bangsa dia cantik lah sebab dia ada 3. Kalau 3 ni kita nampak lah yang mana signifikan tak signifikan. Semua tak signifikan kecuali dekat inferensi tu. Inferensi adalah dekat bangsa C, kemudian dekat hujah ada yang dekat C, adalah kan, ada dekat bangsa A ada. Jadi tapi kalau untuk didaksi dan juga fakta ni tak signifikan. Okey, multivariate mengesahkan lagi bahawa bangsa signifikan. Bangsa signifikan. 3 signifikan, 2 tak signifikan dalam univariate test. Univariate test menunjukkan satu-satu. Okey, nampak tak kat sini? Kita ni kalau buat multivariate test ni, kalau you betul-betul faham dalam kita nampak output ni, kita ni kalau buat multivariate test keluar juga univariate test. Jadi kita sebenarnya kita kaji serentak dalam multivariate tapi univariate test pun keluar. Betul? Dia keluar satu-satu ni. Dikeluarkan satu-satu. Kalau ikutkan bangsa ni untuk ni apa signifikan? Dia dikeluarkan satu univariate test pun keluar. Okey, ni untuk bangsa lah. Untuk personality, gabungan bangsa dengan personality. Ni nilai mean dia. Ni graf dia. So kalau kita tengok sekarang ni, kalau pecah antara 5 DV tadi dengan introvert ni raja introvert. So introvert bagus dekat inferensi dan juga didaksi. Tetapi extrovert dia bagus dekat, ni untuk personality extrovert bagus dekat biru ni apa, untuk andaian, untuk hujah dan naik sikit untuk penuraian fakta. Ini untuk rajah personality. Bangsa, kita nampak bangsa A bagus kat 3 perkara, iaitu penilaian hujah, biru ni andaian dan juga warna purple didaksi. Bangsa kedua dia sangat bagus dekat penguraian fakta. Bangsa ketiga ni dia bagus dekat inferensi lah. Inferensi. Okey. Ini cara nak melaporkan. Okey, kita nak masuk ANOVA berulangan. Kita dah habis dah sampel bebas, kita nak masuk berulangan. Doktor, jika IV ada 7 dan DV ada 1, ANOVA. 1 DV, ANOVA. Dia tak boleh masuk MANOVA. MANOVA ni dependent variable. You masuk ANOVA 2 hala. ANOVA 2 hala. Maksudnya 2 hala tu boleh lebih daripada 2 lah. Kan? You bukan dependent variable. You bukan MANOVA sebab you tetap ada 1 je DV. So MANOVA ni baca DV. So soalan Zalifa, saya nampak B square. Sekejap saya patah balik. B square mana Pada MANOVA tadi, jap. Cuba Dr. Black. MANOVA. Beritahu saya yang mana Cuba MANOVA. Dr. Black saya tengok. Okey ni, kat sini. Tadi tu ada juga dekat sini. Ke forward, Dr. forward satu slide. Ni. Tak nampak. Kalau dekat sini saya nampak yang ada A kan, dekat frekuensi F ni ada A tu. Oh, ada A ni A dia ada salah satu ada exact B. statistik. Kalau yang B, Doktor cuba Doktor ke undur ke depan. Ada saya nampak C atau tu ada B. Itu tadi. Okey. Ni B. B ni dia tengok B sama je exact statistik dari command kat bawah tu. Kalau ada dekat signifikan, perkataan sig, lepas tu atas tu ada macam B, macam tu juga Doktor ya? Tak, kita apa-apa kalau dia letak A, B ni baca note dekat bawah tu. Okey. Ada notes kat bawah tu. Dia sebenarnya yang F ni dia exact statistik. Cuma kat sini dia command B. Sama je. B ni exact statistik. Dan saya ke depan tadi kan. Mana tadi? Sorry. Ini B exact statistik. A pun exact statistik. Sama je. Dia kena baca kat bawah. Jangan tengok A, B, hafal A, B tu. Tengok refer notes. Macam B ni kan significant. Tengok significant. Significant ni nak baca mungkin aras ketian 0.01 atau 0.05. Dia mesti ada notes kat bawah. Saya ni dah snapshot dalam graf you tahu B tu apa maksud dia. Terima kasih Doktor. Sama. Okey, kita masuk sampel berulangan sampel berulangan ni mencabarlah sikit. Okey, ini kena buatlah exercise. Mungkin tadi ada yang tak buat exercise sebab sama je kan MANOVA. Okey, ini kita buat. Okey, MANOVA ni sampel berulangan. Kalau kita nak tengok kat sini apa yang berulang, jom tengok contoh. Okey, case seorang pekaji mengamalkan, saya memang suka eksperimen sains. Jadi ni antara yang mewakili lah hari ni. Ini contoh salah satu eksperimen sains
dalam hari ini. Soalan pengkaji meramalkan bahawa keadaan suhu memberi kesan kepada keupayaan menumpukan perhatian dan kemahiran imajinasi sekumpulan perkara grafik di institusi seni reka Kota Kinabalu. Dalam kajian itu sebanyak 135 grafik, okey, 135 pereka grafik dipilih daripada sampel dalam kajian populasi pereka grafik lah. Okey, sampel kajian diminta menjawab dua instrumen. Borang A untuk menumpukan perhatian dan borang B untuk imajinasi. So keyword sekarang ni bagaimana suhu boleh meningkatkan perhatian, bagaimana suhu meningkatkan imajinasi. Okey, berdasarkan perkara ini, pereka grafik itu kemudian disusun dalam 3 kumpulan. Okey, grafik ni dia susun dalam 3 orang kumpulan berdasarkan skor keupayaan menumpukan perhatian. Subjek-subjek dalam setiap kumpulan itu kemudian diagihkan pada 3 kumpulan. Sampel padanan secara 45 orang responden, ya. 135 ni dipecahkan 3 kumpulan, satu kumpulan ada 45 orang. Okey, 45 orang ni akan diberi borang A. Borang A menumpuk perhatian, borang B imajinasi. Tapi satu kumpulan duduk bilik sejuk 25 darjah Celsius, ada yang duduk bilik sederhana panas, ada yang duduk dekat bilik yang panas 35. So nak tahu kalau duduk bilik sejuk dia bagus beri tumpuan ke dia bagus beri imajinasi, tapi dia kena isi dua orang. Baru kita tahu duduk bilik sejuk ni boleh beri tumpuan ke imajinasi. Okey, duduk bilik tengah, sampel yang kumpulan yang kedua pula pun akan diberi 2 borang, borang pemerhatian dan borang beri tumpuan dan imajinasi. So kita dapat tahu duduk kat tengah-tengah ni bagus dekat pemerhatian ke ataupun penumpuan. Okey, sama juga dengan 35. Jadi sampel 3 orang ni, 3 sampel 45 orang ni akan 45 orang duduk bilik sejuk, 45 orang duduk bilik sederhana, 45 orang duduk bilik panas. Kesemua tu diberi 2 set borang. Kesemuanya, ke setiap kumpulan tu akan beri 2 set borang. Okey, hipotesis kat sini, suhu memberikan kesan kepada keupayaan menumpukan perhatian dalam kemahiran imajinasi grafik di institusi seni. Okey, suhu tidak memberi kesan kepada keupayaan menumpukan perhatian kemahiran imajinasi pereka grafik. Okey, berapa DV? DV 2. Tumpu dan berimajinasi. Beri tumpuan dan berimajinasi. 2 DV. Itu yang pakai ujian MANOVA ni sebab ada 2 DV. IV dia berapa? 1 suhu. Tapi dia berulang. Nampak? 25, 30, 35. Kan ada 3 suhu kat situ. Itu yang berulang tu. Ada 3 grup. 25, 30, 35. Itu jadi sampel yang berulang. Okey. Sama macam tadi. Kalau pagi tadi kita buat fasa 4 dan sebagainya, kita ada 3 bilik suhu 25, 30, 35. Okey, kita buat repeat measures. Beza kali ni tak ada beza, sama je. Analyze, GLM, repeat measure. Sama, nampak tak? Sama. Sama macam pagi tadi kita buat ANOVA repeat measure, command dia sama. Cuma dekat kita key in je yang berbeza. Nombor 2 tu masukkan suhu dalam petak within subject name. Angka 3 dan kita klik add. Kemudian klik measures, 3 tu masukkan untuk imajinasi. 3 suhu kan. Lepas tu kita buat benda yang sama untuk dia tumpu, satu lagi untuk imajinasi. Ada 3 kali lah. 3 untuk tumpuan, 3 untuk imajinasi. Nombor 3 tu hati-hati, takut buat silap. Okey, nombor 4 define contrast, kena make sure kita klik repeated change. Kena berubah jadi suhu repeated dulu, baru boleh continue. Okey, kemudian ikut urutan lah untuk yang suhu untuk nombor 5 tu. Okey, memandangkan 3 suhu ni lebih pada 3, kita kena buat compare manifest Benferni. Okey, ini buat pelan-pelan. Mungkin pagi tadi kita dah buat dah yang ni. So kita buat lagi sekali yang ni. Cuma bezanya kita ada 2 DV. Sebab tu dekat bahagian nombor 3 tu kena hati-hati sebab kita kena buat 2 set. 3 untuk tumpuan, 3 untuk imajinasi. Sebab kita ada 3 bilik tadi. 3 bermaksudnya suhu lah 25, 30, 35. Imajinasi pun 25, 30, 35. Okey, nombor 3 tu mencabar sikit lah. Jangan buat silap nombor 3 tu. Yang ni data, sorry saya ulang boleh. Data 7.2. 7.2. Data 7.2. Buat. Kalau tak dapat beritahu saya.
Okey? Belum lagi kejap. Okey, tak apa, pelan-pelan. Kita tinggal sikit je, tak apa. Tinggal lagi sikit je. Beberapa latihan saja tinggal. Sikit sangat. Tapi tak apalah, yang paling penting kita faham apa yang kita buat. Doktor, Okay, yang step yang ketiga measure tu kat mana? Dia macam tadi juga, klik measure. Kan tadi macam nombor 1 kita klik analyze, yang kedua klik measure. Sebelum tu. Lepas you klik add, you ada klik add tak lepas nombor 2 tu? Add dah. Lepas tu cuba pergi dekat klik measure pula sebelum tadi. Yang macam mula-mula tadi macam you klik analyze, klik analyze pula. Klik belakang tu. Klik measures. Ada jumpa tak? Tak ada, pening dah. Tak apa, pelan-pelan. Dia sebelum tu. Macam you klik tadi, you klik define. Dia ada sekali define, measures, option. Dia satu kumpulan tu. Macam kita tadi, macam kita klik define, klik option, measures. Duduk satu tempat je, satu baris je dia orang tu. Dia belah atas, belah kanan. Dia belah kanan. Siapa tengok dulu, tak dapat beritahu. Ataupun kat bawah, saya tengah nak recall ni. Ataupun kat bawah. Kat bawah tu ada measure. Klik measure tu, kecil je kat bawah tu measure kalau silap saya. Kalau bukan duduk sebaris dengan option dengan define. Lepas step nombor 2 tu you klik add. Okay, dekat betul ada bawah tu ada klik measure. Yang dalam paparan saya ni ada measure name. Cuba klik measure name tu. Apa keluar? Measure name tak ada keluar apa-apa, cuma kita kena type lah. Betul, cuba type tumpu. Tumpuan Type lah, type je tumpu, T-U-M-P-U. Okey dah. Tumpu. Okey. Lepas tu buat satu lagi add, dia kena add, tumpu add. Okey, add. Lepas tu buat type satu lagi, imaginasi. Imaginasi pula. Type pula imaginasi, klik add. Okey, add. Lepas tu define. Dapat. Okey, alright. Define. Doktor, saya ni tak dapat tekan okey lah. Dekat last kali tu Yang baru punya. Saya rasa nombor 1 you kena check. Make sure you click repeated to save. Takut masa you pilih change repeated tu you tak save. Ataupun tak klik change. Dia tak lekat. Dekat nombor 4 tu. Dah repeated dah suhu. Dua-dua? Repeated ada 2 tu kan? Oh, saya punya ada satu je suhu. Suhu Satu dia imagine tak keluar. Tadi kat atas you type 2-2 tak? Ke 1 je nombor 3 tu? Type dah dua-dua. Tumpuan pun dah add, lepas tu type pula imaginasi, lepas tu add. Dekat yang tu ada 1 tumpu, 2 tumpu, 3 tumpu tu dah ada. Imagine 1, imagine 2, imagine 3. Option dah klik dah? Option. Pemperni semua tu? Ada. Yang lepas tu yang deskriptif tu dah buat? Deskriptif mana? Yang tadi lah dekat display tu dah? Deskriptif, statistik dah.
Lepas tu Yang last kali kat dekat- bawah tu dia tak menyala Okay tak ke ada. continue? Tak ada. Dekat between subject ni semua tak ada apa-apa kan? Kosong kan? Kat tu kosong. Dah. Masa option tu dah pilih suhu ke? Option saya punya dekat EM means tu. Dah pilih suhu dah. Dah klik suhu, pilih suhu. Takut you Ah. tak pindah suhu ke kanan. Dah pindah suhu, compare means, Bonferroni ni dah sudah, saya continue. Yang saya- nombor 5 okey, dah susun ikut variable ikut urutan. Yang mengikut urutan. Nombor 5 kalau ikut slide ni, Fine. lepas kita klik define contrast, kita dah make sure suhu menjadi repeated. Kemudian klik define, masukkan variable mengikut urutan dalam within subject variable suhu tu. Nombor 5, step nombor 5. Saya takut dia tinggal nombor 5, step nombor 5. Betul juga, kejap. Saya check balik ni kat mana. Saya rasa saya tinggal dekat check nombor 5 tu. Betul, kalau kita nak dah lakukan kesilapan, kalau kita nak ulang balik macam mana? Kita ulang macam tu je. Kita pergi balik macam nombor 1 baliklah, klik analyze, JLM, pergi balik. So dia macam tapak yang kita dah tick tu, dia tak hilang. Bila kita patah balik, kita boleh betulkan. Mana yang kita tersilap tu kita pangkah lah, ataupun remove ke ataupun keluarkan balik, kita masukkan balik data baru. Dia maksudnya kalau dah buat sekali tak jadi, boleh buat balik semula. So yang output tak jadi tu keluar juga, tapi output tu kita abaikan lah. Jadi kita buat balik, klik balik semula, analyze, JLM, repeat measures, dan kita ikut step kita balik. Okey, yang tadi Ilya dah share gambar. So gambar tu nampak cantik dah. You dah pindah ke belum? Tumpu 1 pergi tumpu 1 belum pindah lagi tu. Kalau yang share gambar tu Ilya tak pindah lagi tumpu 1. Okey, pindahkan pergi ke sebelah. Tumpu 1 pergi ke arrow, dia pergi sebelah. Klik pula tumpu 2, klik arrow pergi tumpu 2. Yang tu yang kalau Ilya share gambar tu lah. So you tak pindah ke kanan lagi. You kena pindahkan kanan ke 3 tu, ke 6, sorry. Tumpu ada 2, tumpu ada 3, imaginasi 3. Kena pindah ke sebelah, ke within subject variable, suhu sebelah tu. Sebab you tak pindah tu yang tak dapat baca tu. Tak dapat klik OK. Okay, dapat tak? 7 step? Dapat dah. Dah Terima kasih. Okay, semua dah okay dapat Okay, kita tengok result. Okay, kita ada tumpuan ada 3 suhu tadi 25, 30, 35. Eliminasi pun ada 3 suhu, 25, 30, 35. Okay, kalau kita tengok result, mana yang bagus? Kalau beri tumpuan, duduk bilik sejuk ke, bilik panas ke, bilik sederhana kalau tumpuan? Cuba tengok. 107. 107, tumpu 1. Tumpu 1 maksudnya 25. 25 maksudnya kalau beri tumpuan, kena duduk bilik sejuk. Macam kita sekarang ni lah, kalau nak buat latihan sekarang ni, SPSS ni, saya rasa kat rumah kena pasang kipas, kena pasang aircon lah. Again, kalau saya tak nafikan lah, saya memang perlu aircon. Sekejap je, mula-mula kan saya pasang kipas, lepas tu kan saya rasa tak selesa, saya buka aircon. Rasa kalau sejuk, saya tutup aircon, rasa kipas balik. Jadi sebab nak beri tumpuan. Okay, sebab ni play ke grafik Tapi kalau nak beri eliminasi, nak cari kreativiti, nak cari apa semuanya, dia nampak kena duduk bilik yang keluar lah, ambil angin lah, 35. Jadi macam kalau orang tu nak melukis, nak cari idea dan sebagainya, sebab mereka grafik so dia kena duduk, dia kena keluar lah, keluar rumah maksudnya. Kalau 35 tu keluar rumah lah. Keluar rumah, duduk tepi, duduk kat tepi mana-mana padang ke, taman ke, tempat-tempat mana untuk dapatkan ilham. Jadi kat sini, kalau kita reflect dekat sekolah, kalau pelajar-pelajar kita, anak-anak kita nak belajar math ke, belajar BM ke English, tak tahulah pada pandangan saya. Kalau katanya saya,
kalau sit down balik dengan komuniti masyarakat memang sedikit kos lah. Tapi untuk keselesaan anak kita pun kita kena fikirkan yang diorang kena duduk bilik aircon. Kan? Jadi benda ni ada pernah satu kajian saya dalam tim. Jadi sebab tu kalau dulu bilik ibadat lah masjid. Kenapa masjid kena ada aircon? Sebab untuk beri tumpuan. Maksudnya ialah kita kumpul lah sama-sama kan. Sedikit kos kewangan. So untuk pelajar-pelajar sekolah petang, sekolah agama pun kita fikir tak apalah sebab dia buat kat surau, kita sediakan aircon sebab nak boleh beri tumpuan. Tu betul lah. Betul lah kalau kita bincang kos kerajaan apa semua. Tapi secara research membuktikan dengan bilik yang sejuk dapat beri tumpuan. Untuk macam subjek kat sekolah tu macam pendidikan seni, apa lagi, kalau nak main muzik ke, duduk keluar tak apalah. Sebab itu perlukan injiminasi. Tapi kalau subjek-subjek beri tumpuan, kita kena bagi bilik suhu yang selesa kan. Kadang-kadang ada tengah tempat tu kipas pun dah berbunyi-bunyi, kipas pun dah slow. Kadang-kadang suhu tak selesa jadi anak-anak kita nak belajar. Anak sekarang anak dulu lain Kalau kita compare kita dengan anak kita lah. Dari situ memang kita tahulah apa kita makan dulu, udara kita dapat dulu dengan sekarang memang bezalah. So kalau kita nak compare kita dengan anak kita jauh bezalah. Kan? Hasiat kita dapat semula jari itu lebih baik daripada hasiat semula jari yang dia dapat. Kalau kata guru saya katalah hasiat udara dulu lagi segar daripada udara sekarang. Jadi you lebih hasiat. Orang dulu jenayah tak banyak, sekarang jenayah banyak. Jadi budak-budak dulu suci tak didedahkan dengan gadget, sekarang budak-budak dengan gadget. Jadi bersyukurnya kita lebih okey daripada diorang. Jadi kita kena fikirkan kesesuaian tahun ni, environment dia orang tu tak boleh sama dengan environment kita. Betul juga. Mungkin kalau nak cut cost kan pagi tak adalah panas sangat kan. Jadi subjek-subjek yang beri tumpuan tu duduk pagi. Subjek yang ialah macam pendidikan seni, saya tak tahulah subjek apa yang banyak imaginasi ni kan. Jadi duduk petang-petang. Menarik. That part also agree juga. Contohnya kan. Okay, ni kita pergi pada nilai min lah. Kajian macam ni menarik. Okay, saya cerita saya suka orang social science, study pasal sains. Suhu, apa lagi? Darah. Naura macam darah goyang kan? Tak, you kena tahu jenis darah. Guru ni, kalau nak tahu pasal leadership, sebab saya tahu finding dia. Pengetua kalau darah O, darah A, darah B, darah campur-campur tu kita tahu sifat dia. So kalau nak tengok pelajar ni, kita boleh tengok juga ciri pelajar ni, ciri grafik ni adalah jenis darah mereka grafik. Sebenarnya jenis darah mempengaruhi lah. Memanglah kajian benda ni orang kata alah ini pun nak kaji, tapi tak apa dah, nama pun nak kaji. Kalau nak kahwin, bukanlah kita kata benda ni kahwin kita nak bahagia, tapi kita boleh tengok kalau darah suami darah O, isteri darah O, apa dia. Kan penting kita nak melahirkan keturunan, jadi dan sebagainya, jenis darah pun bagi saya sangat penting, genetik. Jadi dalam kes ni pun kita boleh kaji jugalah. Jadi orang social science kaji minat, kreativiti, apa semua kan. Tapi kita boleh juga blend kan. Contoh suhu, darah, jenis rambut. Rambut kerinting, rambut lurus, kidal, tangan kanan, tangan kiri, kidal. Apa lagi yang saya lupa dah. Adalah comparison yang saya buat dalam bidang research science tu, health science. Saya memang minat health science. Saya pun tengah buat PhD health science sekarang ni. Jadi memang kita banyak tengok pasal biotech lah. Bukan biotech lah, maksudnya bio manusia lah. So apa lagi yang consider yang kita boleh belajar. Maksud saya kita boleh belajar tentang persepsi dan sebagainya. Tapi kita boleh juga ambil elemen science lah. Tu yang biasa. Ailio, jenis rambut. Macam itulah, banyak lagi lah perkara-perkara yang kita tengok yang bahawa dengan perbezaan sampel tu boleh mengetahui karakter. Kalau nak tengok karakter, boleh tengok karakter peniaga, tengok macam mana kalau rajin. Kita buat analisis, kalau orang darah O, kalau dalam satu kumpulan, kalau semua darah O apa jadi, timbuk tu cantik tak, kalau kata dalam kumpulan tu ada darah O, darah A, darah B, so brainstorming dia dapat idea yang cantik tak. Saya minat kajian macam tu. Kan? Kalau compare benda lain saya lebih suka ke situ sebab saya nampak. Jadi tapi itulah soalan tu kena tengok literature lah. Kan? Okey. Assalamualaikum Doktor, maaf je lah. Puan Lo ada mention dalam WhatsApp group. Masih lagi tak dapat. Okey, sorry saya tak perasan tu. Okey, ada siapa-siapa dapat analisis MANOVA, boleh screenshot tak step tu? Saya tak dapat, especially guna trial version. Okey, boleh tahu exercise yang mana? Repeat measure ke? Soalan Lau ni berkaitan repeat measure ke? MANOVA mana satu?
Yang repeat measure ke yang mana? Latihan yang mana? Yang saya tak dapat 3x2 dengan yang sampel padanan tu. Oh, yang sekarang saya tunjuk ni Saya step 1, step 2 saya dapat. Apa tu bila nak pergi step seterusnya saya lost. Saya cari tak jumpa. Yang mana yang saya patah balik? Kita pergi yang mula-mula tadi. Yang latihan ni ke? Latihan bangsa ni ke? Ya betul. Okey, you dah selesai kat mana? Dah masukkan, ni sebenarnya soalan ni basic je, sama macam pagi tadi. Okey, masukkan ke 5 dalam kotak dependent variable. Kemudian masukkan kita punya IV. IV kita ada 2. Personality, masukkan kedua-dua. Personality dan bangsa, masukkan fixed factors. Okey, kemudian klik option. Okey, klik option. Kita ada personality, bangsa, personality dan bangsa. Dia automatik akan keluar 3-3. So, kalau kita kaji 2 IV, dia akan keluar satu lagi, gabungan IV. Jadi masukkan ketiga-tiga tu dalam kotak display min. Okey, kemudian kita macam pagi tadi, sebabkan ada 3 bangsa tadi, kita klik compare main effect Ben Ferroni. Sama juga macam pagi tadi, kalau you pakai SPSS baru, pakai EM min. Okey, kat bawah kotak tu ada confidence interval adjustment pun ada. Okey, bila Ben Ferroni di bawah kotak confidence. Kemudian macam biasa, klik plat display yang awal-awal tu, pilih descriptive dengan homogeneity test. Mungkin rasanya you tertinggal dekat nombor 3 ni rasanya. Sebab you tak masukkan ketiga-tiga tu. Option, pilih ketiga-tiga. Masukkan ketiga-tiga tu dalam kotak display min. Kemudian kita pilih M min tu. Mungkin you tak masukkan M min kot, terlepas yang tu. Dapat? Dapat doktor, dapat. Mungkin kita terlepas ke M min tu lah saya rasa. Pagi tadi dah buat dah, mungkin bila petang-petang tertinggal balik admin tu lupa. Jadi kena pecah 2 lah. Okey. Sama juga yang kendian tadi ni, latihan yang sampel berulangan. Sampel berulangan ni banyak sikit lah. Sorry. Sampel berulangan mana? Sampel berulangan yang ni. Okey, kat sini ada kita nombor 2 tu. Lepas klik analyze, GLM dengan repeat measures. Kita nak tengok suhu. Okey, suhu ada 3. Suhu 25, 30, 35. So kita ada 3 suhu. Okey. Jadi kena type suhu SUHU. Lepas tu type lah angka 3 dalam petak number of level add. Okey, dah settle yang tu, klik measures. Okey, measure tu type label ketiga-tiga variable bersandar. Itu kita type tumpu. Okey, tumpu, kemudian add pula, type pula imaginasi. Kat bawah dia. Yang tadi kotak atas suhu dengan 3. Bawah dia pula measure. Masuk pula tumpuan, add, lepas tu add pula imaginasi. Okey, add. Okey, kemudian define contrast. Make sure suhu tu klik change. Pastikan dia suhu tu repeated, lepas tu change. Okey, kemudian define, masukkan ikut turutan. Yang ni mungkin ramai yang terlepas nombor 5 ni. Pindah ke kanan. Pergi satu-satu. Masukkan semua ikut urutan. Okey, lepas tu bawa klik option macam biasa. Ni kena pakai admin balik lah sebab ada Ben Ferroni. Okey, tu nombor ni. Mungkin saya rasa you terlepas dekat nombor 5 tu. Macam kes tadi lah yang terlepas dekat nombor 5. Maksudnya kena drag kan? Yap, drag ataupun pergi anak panah lah. Kan anak panah tu. Drag pun boleh, nak ikut anak panah pun boleh. Ada arrow tu. Okey, kita dah tengok tadi pelan-pelan ya. Jadi suhu tadi, kalau kita tengok saya tunggu kawan kita lah nak bagi siap semua. So suhu dia kalau nak beri tumpuan ni duduk bilik sejuk. Kalau imaginasi tu terduduklah bilik yang panas sikit. 35 tu okey lagi lah. Duduk luar bilik darjah lah. Menarik lah sebenarnya kalau tanya saya, kanak-kanak memang kena kaji dalam segi environment genetik ni. Saya memang tengah kaji benda tu lah, tapi bukanlah kaji secara keseluruhan. Saya cuma kaji dalam pendidikan awal kanak-kanak. Maksudnya budak tadika umur 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun. Mungkin tak adalah, tapi permulaan lah. Tapi bagi saya, mungkin kanak-kanak yang seawal tu tak adalah ni sangat. Tapi kalau tanya saya, budak-budak yang dah berumur darjah 5 kot. 4, 5, 6, tingkatan 1, dia dah macam-macam kan. Badan dah besar, dah akil balil. Akil balil menarik dekat kajian. Saya ingat ada satu kawan tu, saya kata, Fazli nak kajian dia, saya kata akil balil lah. Kajian antara lelaki dan perempuan kanak-kanak yang dah akil balil ke belum. Itu pun menarik nak kaji. Itu pun mempengaruhi juga. Tu dia kata menarik, akil balil memang menarik. Akil balil memang menarik kajian itu. Budak dah akil balil ataupun belum akil balil.
So nak tengok emotion, lagi-lagi perempuan kan, emotion tu dah mula dah jadi lain, lelaki pun dah jadi lain. So dia akan mempengaruhi, memberi tumpuan dan juga berinseminasi. Kan? Okay, dapat doktor, dapat. Okay, alright. Dapat. Ni just pandangan saya lah. Kalau cerita demografi jangan nampak umur, jantina, bangsa, agama je. So banyak lagi elemen sains pun boleh hadir. Orang tangan kidal, tangan kanan, rambut kerinting, rambut panjang, minta maaf lah sebut ailio, mungkin jenis darah, okay. Mungkin tengok tentang salah silah keluarga, background mak ayah macam mana, mungkin benda-benda tu mempengaruhi juga. Kan? Jadi mungkin ada orang kaji tentang sumber pendapatan mak ayah, macam mana pekerjaan mak ayah. Jadi banyak juga sebenarnya. Kalau kajian kita ni nak tengok tentang latar belakang individual lah especially. Okay, alright, kita dah tengok tadi suhu, kita tahu beri tumpuan yang paling bagus. Beri tumpuan bagus duduk bilik sejuk, imaginasi duduk bilik panas. Sebab 3, 35 kalau 2 bilik 30, kalau 1 darjah 25. Okey, kalau hujan multivariate, kita tengok suhu, okey, nampak cantik. Kajian ni cantik. Pilatres dah beri hint bahawa suhu memang beri gambar darjah signifikan kepada beri tumpuan dan imaginasi secara signifikan. Nampak 0.00. Macam biasalah, nilai F sama dengan 4, dengan 41 sebab DF dengan degree of freedom ni error. Bersamaan dengan nilai F kita adalah 108.92, yang mana nilai kita adalah kurang daripada 0.05. Okey, alright. Kemudian, Mauchi test. Kenapa buat Mauchi test? Sebab kita memang gunakan data berulangan. Ingat tak kalau signifikan baca kat mana? Ingat tak kalau signifikan baca Hunefeld. Stable seterusnya kita kena baca test of between tu, baca yang Hunefeld sebab dia signifikan. Kalau tak signifikan baca sphericity. Okey, jom tengok baca yang ni kita akan baca Hunefeld nanti. Kat mana? Dekat sini nampak. Kita baca Hunefeld. Untuk tumpuan signifikan, untuk eliminasi signifikan. Nampak tak? Untuk suhu ni, perbezaan suhu 25, 30, 35 ni sangat signifikan untuk kaji tumpuan. Untuk eliminasi pun signifikan. Nampak? Sebab kita refer Hunefeld kerana table sebelum ni merujuk kepada signifikan. Kalau signifikan baca Hunefeld. Kalau tak signifikan baca disparity assume. Okay. Alright. Kemudian multivariate kat sini. Bila tengok Pilatres, again, nampak cantik lah sebab kita punya kukuh kat sini. Kajian tentang suhu terhadap penumpuan dan eliminasi sangat baik. Itu darjah signifikan. Okey, test objective subject pun okey, nampak cantik kat sini. Okey, yang kita kena laporkan berikutnya yang ni, nilai min, tak apa kat depan tadi dah ada. Okey, pairwise comparison. Okey, pairwise comparison kat sini kita tunjuk bahawa semua signifikan. Semua signifikan. Tumpuan, semua suhu, comparison. Ni satu kajian yang menarik. Kajian yang dapat semua signifikan. Duduk bilik sejuk, duduk bilik sederhana, duduk bilik panas, memang beri kesan. Nak beri tumpuan dan eliminasi. Semua signifikan. Nampak? Kalau dapatan macam ni, kalau tanya kat sekolah, sekolah jangan main-main pasal suhu ni. Memang beri tumpuan, eliminasi, memang beri kesan. Kalau kita cuma beritahu je, suhu penting kat sekolah. Kalau kata sekolah nak pasang aircon, saya setuju. Sebab dia akan memberi kesan pada tumpuan. Kalau macam pelajar-pelajar ni, kalau nak bereliminasi ni, duduk luar bilik darjah, sangat setuju. Sebab dia sangat signifikan. Kan? Jadi nampak kat sini bahawa suhu ni merupakan aspek yang sangat penting dalam tumpuan dan imaginasi. Okay. Alright, ni multivariate balik keluar balik lah. Ni cara report dia. Okay, jom kita buat Markova. Okay, Markova terbayangkan tadi. Ingat tadi ya ANOVA macam mana? ANOVA maksudnya ada faktor ketiga dengan tadi kes tadi kita buat dengan mengawal umur. Dengan mengawal umur. So kita tengok latihan ni kita gunakan apa? Okey, Markova kehadiran faktor ketiga dipanggil covariate. Kan? Kita panggil faktor kawalan atau nama dia pun boleh ubah kawalan ataupun faktor kawalan yang dipanggil covariate. So kita pergi exercise 8.1. Okey. Dalam kes ni seorang pekaji yang bertugas sebagai nazir melaksanakan suatu kajian bagi mengenal pasti sama ada jantina merupakan faktor kepada pengetahuan. Okey, jantina merupakan faktor pada pengetahuan berhubung pengajaran dan pembelajaran berdasarkan internet. Okey, dan keupayaan guru sekolah mengaplikasikan pengajaran. So ada dua dah ni. Pengetahuan dan aplikasi berdasarkan internet. So seorang guru ni ada pengetahuan dan juga boleh aplikasikan pembelajaran secara internet. Sampel 74, guru dipilih secara rawak.
Okey, pekaji tu menyemak ciri-ciri demografi. So bila ada ciri-ciri demografi, dia dapati bahawa kumpulan berkenaan daripada guru-guru yang mengajar di bandar dan luar bandar. So lokasi. So kita menggunakan lokasi bandar dan luar bandar. Adakah guru yang duduk dekat bandar atau luar bandar dengan mengawal lokasi, iaitu bandar dan luar bandar, okey, jantina lelaki dan perempuan dia boleh mempengaruhi pengetahuan dan kemahiran dia. Maksudnya kalau pengetahuan pembelajaran internet ni, cikgu duduk luar bandar dengan bandar ni ada beza tak? Okey, kalau dari segi apply sebab teknologi boleh apply. So aplikasi ni cikgu duduk bandar dengan luar bandar ni dari segi jantina lah, jantina lelaki dan perempuan ni ada beza tak? Jadi dengan mengawal lokasi. Tadi yang ANOVA kita buat dengan mengawal umur. Ni mengawal lokasi. Okey, dapat ni. Jantina merupakan faktor kepada pengetahuan PBI dan keupayaan guru di sekolah menengah Batu Pahat dengan menekasi PBI dengan mengawal faktor lokasi. Jadi covariate kita lokasi lah. IV kita jantina. Okey, kita punya DV kena ada dua kan? Pengetahuan satu, keupayaan atau aplikasi satu. DV mesti dua sebab kita dah pergi multivariate. So IV kita satu je jantina. Covariate kita lokasi. Okey, kita buat exercise. Okey, ni data 8.1. Ni data 8.1 kita buat exercise. Okey, yang ni dia punya arahan. Okey, kita ada dua. Lepas setiap ni ada graf. Graf ada 3, arahan ada 4, semua sekali 7. Okey, klik analyze, klik JLM, klik multivariate. Masukkan kedua-dua. Kita ada dua tadi. Pengetahuan dan aplikasi. So jadikan dependent variable ada dua. Jantina IV kita satu je, fixed factor. Dan masukkan covariate. Covariate kita lokasi. Masukkan lokasi sebagai covariate. Okey, klik option, display descriptive statistik. Sebab kita ada satu je, jantina dua. Laki perempuan, tak perlu buat compare manufacture Benferoni tu. Sebab ada dua saja. Dan klik continue, klik OK. Kalau siapa yang dah tu, klik graph macam biasa, klik graph, line, multiple, summary, spread, variable define. Kemudian masukkan kedua-dua yang bersandar kita tadi, DV kita dalam kotak represent, masukkan jantina dalam kategori exist. Lepas tu klik OK. Ini kalau yang laju lah. Okey, kita pelan-pelan. Kita hampir, kalau semua slide ni, kita hampir 179 slide. Campur semalam, beratus-ratus slide kita buat. And harap-harap semua dapat. Ini exercise yang terakhir ni. Ni exercise yang terakhir dah. Lepas tu kita habis dah. Kalau tak nak buat graf pun tak apalah. Graf boleh buat kedian. Yang penting isi ni yang penting. Graf pun kalau kita perasan, kalau you perasan lah, kalau you pernah tengok tesis orang, jarang orang masukkan graf kan. Jadi kalau tanya saya, graf pun penting juga dari segi visual. Jadi orang nampak dari sudut graf. Walaupun kita nampak tesis-tesis senior jarang memasukkan graf. Jadi bila kita dah belajar nak buat graf, it's good juga kalau kita boleh buat graf dan kita tunjukkan dalam pelaporan kita lah. Dalam chapter 4 especially. Okay, dapat ke? Simple je ni. Masuk je. Masuk kotak dalam DV, masuk dalam fixed factor IV, masuk dalam covariate. Lepas tu klik option. Dapat tak? Yang ni? Dapat. Dapat. Kita, siapa nak buat graf boleh klik graf. Ni graf lah. Okay, graph, klik line, multiple, summary of spread variable, define. Masukkan kedua-dua variable bersandar dalam petak line represent. Jantina pula masuk dalam kategori exist, klik OK. Saya rasa dalam output tak tunjuk gambar rajah ni. Saya tunjukkan table je. Gambar rajah rasanya tak ada. Sebab saya sendiri tak buat masa gambar rajah ni, tertinggal. Jadi sebab tu output you all dapat lah. Tapi dalam slide ni tak ada gambar rajah. Graph tu sebab saya tak klik. Okay. Alright, dah dapat ke semua? Okay, kalau dah dapat, saya tunjukkan result. Okay, kita tahu ada lelaki perempuan cantik. Ni kalau dapat rezeki, dapat sampel macam ni cantik lah. 37 lelaki, 37 perempuan. Jadi kita boleh kawal lah bilangan guru lelaki dengan guru perempuan yang jelas bila kita tengok data bercampur lelaki yang duduk bandar dengan luar bandar, sama juga perempuan ada bandar dengan luar bandar. So kita tahu kat sini, kalau pengetahuan bagus kat perempuan. Nilai min perempuan lagi tinggi berbanding lelaki.
Itu kita dapat tahulah. Dari segi pengetahuan, guru perempuan lagi bagus. Dari segi aplikasi, lelaki over sangat bagus dia. Jauh sangat dia tinggal dengan perempuan ni. Jadi maksudnya kalau dari segi PBI ni, pembelajaran berdasarkan internet, kalau benda yang basic pengetahuan, bagilah kat guru perempuan. So kalau kena buat projek ke aplikasi ni, serah pada guru lelaki. Tapi kalau actual dekat sekolah ni, guru lelaki tak ramai. Memang kritikal. Saya kadang-kadang mungkin rasa macam awal-awal biasa kan. Tapi bila saya pergi observe pelajar-pelajar ni, ada setengah saya pergi sekolah dekat Lembah Kelang ni, mana guru lelaki ada seorang je. Lepas tu seorang dia MC. Mak ai. Takkan guru sekolah ni lelaki ada seorang je. Jadi memang itu kritikal dia lah. Itu pun kena tengok jugalah. Kalau tanya saya bilangan guru lelaki pun kena tengok juga. Jadi benda tu berlaku. Kalau tanya saya adakah benda tu berlaku, tak nampak. Saya beritahulah. Sampai saya beritahu satu sekolah tu, dia kata, weh macam mana boleh sekolah tu ada satu? Dia kata, wish, patut kita tak boleh hantar budak kita praktikal kat sekolah tu. Jadi macam mana terlepas kita boleh terhantar dekat sekolah tu. Sekolah tu unik sikit. Memang ada kes sekolah tu. Tapi macam mana cikgu praktikal kita boleh lepas kat tu, tersalah kita tersalah lah. Dan saya beritahu lah, masalah betul sekolah ni. Dia kata, siap cikgu saya suruh parking kereta saya dekat luar. Dia kata, tidak, kalau saya parking kat dalam tu, silap-silap pecah cermin cala. Dia kata, macam sekolah ingat sekolah kat Hong Kong ni macam ni. Rupanya kat Malaysia pun ada. Okay, alright. Okay, case kat sini kita tahulah pengetahuan bagus kat lelaki, aplikasi bagus kat perempuan. So kita tengok apa dengan data signifikan. So tengok multivariate test, okay cantik. Memang betul kita nak tengok jantina, memang okay signifikan. Tapi lokasi tak. Baguslah cikgu Malaysia ni, lokasi tak mempengaruhi sangatlah. Kalau jantina, lelaki perempuan beri kesan kat pembelajaran internet. Lokasi bandar dengan luar bandar tidak pengaruh sangat. Sebab dia 0.074 tak signifikan. Sikit lagi nak signifikan. Okey lah, sikit je lagi. Tapi still kita kata dia tak signifikan. Okey, kalau tengok test beauty subject, tengok satu-satu. Jantina, okey. Pengetahuan pun okey, aplikasi okey. Memang terdapat perbezaan dari sudut pengetahuan kan ni. Kalau nak tengok pasal pembelajaran internet ni, kalau tengok nak pilih cikgu lelaki ke cikgu perempuan nak ajar, sangat signifikan. Sebab lelaki memberi kesan, jantina memberi kesan dari segi aspek pengetahuan dan aplikasi. Tapi duduk bandar dan luar bandar, dia cuma signifikan kat pengetahuan je. Okey. Guru bandar, luar bandar, elok lelaki perempuan, contohnya, kalau dari segi lokasi, yang bab pengetahuan, yes. Tapi aplikasi tak kisah, duduk bandar, keluar bandar tak ada masalah. Okey, tengok R square kat bawah tu. Okey, kalau A merujuk pengetahuan, kalau B merujuk kepada aplikasi. Okey, nak beritahu kena baca dua-dua. Okey, kehadiran jantina dengan dikawal lokasi, kena baca tu. Kehadiran jantina, jantina dengan dikawal dengan lokasi mampu mempengaruhi pengetahuan dan aplikasi sebanyak 15.8%. Okey. Kemudian yang B adalah kita punya jantina. Okey, jantina, sorry. Kalau dia pergi pada A dan B, A ni kena baca jantina, yang B ni kena baca, A kena baca lokasi, B kena baca jantina. Tu dia. Kalau ikut lokasi boleh mempengaruhi pengetahuan aplikasi itu sebanyak 15.8. Cop saya nak baca, takut saya silap. Keputusan dalam ni menunjukkan bahawa keputusan jantina dalam kajian ini iaitu berhasil nilai R menunjukkan 15.8% perubahan variabel bersandar pengetahuan. 24% dalam perubahan dalam bersandar aplikasi. Okey, saya silap. Saya betulkan balik. Saya baca report. Okey. 15.8% menunjukkan jantina dengan mengawal lokasi untuk pengetahuan. Aspek jantina, jantina dengan dikawal lokasi boleh mempengaruhi pengetahuan 15.8%. Okey, jantina yang dikawal dengan lokasi boleh mempengaruhi aplikasi sebanyak 22.4%. Macam tu kita baca. Maksudnya kalau kita tengok efek, bagus ke jantina ni? Jantina mempengaruhi pengetahuan sebanyak 15.8% lah. Tapi dikawal lokasi. Sebab kita pakai Mankova. Jangan lupa pula dan sebut lokasi sebab kita dah cakap awal-awal lah kita punya hipotesis. Melihat kepada jantina mempengaruhi pengetahuan dengan dikawal oleh lokasi. Jadi bila nak baca kena cakap macam tu. Okey, ini cara pelaporan dia. Okey, selesai dah sudah hari ni. Kita dah buat ujian sampai Mankova. Okey, sesi petang tak banyak. Kita dah buat ujian Manova. Okey, Manova 2x2, Manova 3x3. Lepas tu kita buat Manova berulangan. Kemudian kita buat Mankova. Okey, selesai sudah.
untuk sesi petang ni banyak sebenarnya. Kita mulakan T-test ada 3. One sample T-test, sampel berpasangan, sampel bebas, kemudian ANOVA sahala sampel bebas, ANOVA sahala sampel berulangan, ANOVA 2 hala bebas, 2 hala berulangan. Kemudian kita buat ujian SPANOVA, buat ujian ANCOVA, buat balik MANOVA, MANOVA 2x2, MANOVA 3x3, MANCOVA, MANOVA berulangan. Tadi MANOVA sampel bebas, kemudian baru MANCOVA. Okey, banyak. Memang banyak. Kalau tanya saya memang banyak lah. Tapi itulah kita kena habiskan semua kita punya modul ni untuk dapat perspektif parametrik. Ni kita cover ni parametrik. Dan kita ada juga yang bila dari awal-awal lagi bila data kita tak bertaburan normal, kita boleh buat non-parametrik. Tapi 2 hari ni saya cover yang parametrik sahaja. So ada lagi non-parametrik. Kalau you tengok dalam nota, saya pun ada nota tu. Kalau saya boleh share ni saya share. Tapi kena cari dalam nota tu. Saya berbezakan antara parametrik dengan non-parametrik. So kalau kita pakai MANCOVA, kita pakai ANOVA, kita pakai korelasi. Contohlah korelasi kita pakai Pearson untuk data parametrik. Non-parametrik kita pakai Spearman. Dia ada banyak. So banyak. Kalau buku semalam tu, buku semalam yang UM tu sebenarnya dia cover dua-dua, parametric and non-parametric. Tapi kita tak sempat nak cover non-parametric. Okay. Alright. Selesai sudah Selesai sudah untuk semua perkongsian. Saya buka soalan jika sahabat-sahabat nak tanya soalan untuk hari ni. Mungkin ada yang semalam punya terlepas nak tanya soalan pun boleh. Okay, boleh tengok video ni balik, boleh tengok balik slide ni balik. Semoga dia dapat memberi manfaat kepada semua. Okay, cuma video ni mungkin saya lambat sikit nak bagi, bukan apa. Ni selesai dengan you all ni memang tutup komputer, letak dalam beg, semayang asar, start enjin jalan, kena keluar. Jadi malam-malam sikit nanti saya buka balik saya punya komputer ni, nanti saya upload nota ni, nanti saya akan bagi. Sebab saya ada urusan yang memang nak kena gerak ke KL sekarang ni. Kan? Ada soalan nak tanya? Ada doktor tepu dah. Tepu dah. Tepu tak apa, tepu yang bermanfaat orang kata. Kan? Dia tak apa macam ni nota dah ada. Okay, first thing first, saya cerita kelebihan Okay, you all dah kata kalau dah buka SPSS, dah buka. Dah klik dah semua. Tapi normal kalau kena tinggal 3-4 bulan dia lupalah. Tapi sekurang-kurang you ada first experience. First experience ni mahal bagi saya. Mungkin kita tak adalah expert sangat, tapi at least you dah terbiasa dengan okay, kalau sebut benda ni tahulah kenapa nak pakai univariate, kenapa nak pakai multivariate, apa tu sampel bebas, apa tu sampel berulangan. Lupa sikit-sikit tu normal lah. Bukan kata you all, saya mengajar, saya tak tahu 3-4 kali ni pun kadang-kadang lupa. Okay, dalam kes ni, slide ni simpan elok-elok. Nanti kalau buat, nanti kalau sangkut mana-mana, just boleh tanyalah. Boleh tanya dan sebagainya. So, cabaran dia mungkin berbeza. Ini cabaran untuk dapatkan ilmu. Cabaran dapat data sendiri belum lagi ni. Cabaran dengan dapatan sendiri belum lagi. So dapatan sendiri nanti mungkin ada orang kata cabaran-cabaran. It's normal. Semua orang buat analisis kualitatif ke analisis kuantitatif ke, masa kita pergi kursus mungkin ada yang kita dapat, ada rezeki memang dapat semua. Sama dengan apa research kita nak buat. Tapi ada yang mungkin kadang-kadang data kita, tadi saya tak banyak tunjuk yang problematik. Ada satu je contoh saya tunjuk tadi tidak mematuhi ujian MANOVA. Sekadar nak tunjukkan ada satu ujian tak mematuhi. Yang lain tadi semua okey je kan. Jadi supaya kita dapat ada satu contoh lah, at least walaupun ada satu, at least untuk bekalan kita kalau berhadapan. Mungkin dapatan you dapat nanti tak secantik seperti mana dalam latihan. Mungkin berhadapan dengan permasalahan dari segi data dan sebagainya. Kena buat. Kena buat. Saya sendiri pun ada orang minta request. Saya tengah fikir balik. Nanti saya fikirlah tahun depan ada orang minta. Dia kata Fazli betul-betul nak khatam SPSS ni. Saya tanyalah beberapa kawan-kawan. Kawan-kawan saya kata Fazli kau seorang je boleh cover. Aku sendiri tak boleh cover lama-lama. Yang cover 5 hari straight ni kau seorang je. Tapi aku dah pernah buat dulu. Tapi tu time saya muda. Sekarang ni dah umur 40 ni 5 hari ni macam mana. Kalau buat camp menangis orang buat camp. Saya pernah buat camp tau. Pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. 2 hari dah nampak muka dah. Kenapa? Dah berat dah. Berat dah masing-masing. Jadi, okay, itulah dia kata cabaran dia. Mungkin saya tengah fikir. Ada satu institusi ni dia nak cover. Saya tengah buat modul lah. Modul tu lebih kurang dalam, almost dalam kepala saya 10 hari lah. 10 hari maksudnya break. 5 days straight. Lepas tu nanti break seminggu ke another 5 days untuk ni. Tapi itulah susah kan kita bekerja, lagi-lagi orang bekerja kan. 5 hari tu bagi saya
bukan suatu benda tempoh yang mudah untuk spend kan. Lagi-lagi kita bekerja dan sebagainya. Jadi tu cabaran dia lah, cabaran dia untuk kita belajar ni. Kadang-kadang kalau tanya saya, kalau ada peluang, ada rezeki, kalau boleh berguru dengan orang lain yang ajar SPSS, silakan. Yang saya rasa yang agak konsisten dan mungkin lebih luas, mungkin Dr. Syam lah. Dr. Syam dia cover besar. Jadi bolehlah kalau follow. Saya tahu yang saya sendiri berpakat dengan Dr. Syam yang dia ajar TOT tu. Dia ajar khusus TOT tu, kalau boleh join. Sebab itu agak komprehensif untuk lanjutan lah. Dan dia memang fingertip lah. Kalau tanya saya, dia memang lecturer statistik. Kalau dalam kepala saya ni macam-macam. Bidang health science lah, bidang engineering lah, bidang apa. Lepas ni macam 2 hari ni nak selesaikan dengan pharma. Nak siapkan report dengan pharma. Jadi kepala ingat pertanian je. Dalam kepala ni ingat pertanian je sekarang ni. Jadi kalau macam Dr. Syam tu dia fokus on statistik. Dia baguslah dari segi knowledge. Dia pun bersyarah dekat fakulti statistik. So dia orang-orang macam tu dia lebih fokus. Macam saya ni base pada pengalaman je lah. Jadi banyak kurangnya daripada saya. Banyak kekurangan daripada kesilapan saya tu, saya mohon maaf lah. Semoga semua dapat manfaat 2 hari yang daripada semalam hari ini. Minta maaf kalau ada yang tertekan suara. Minta maaf, ialah manusia kan. Kadang-kadang saya manusia biasa juga. Kalau rasa-rasa kalau you tak dapat tu, rasa macam saya ni marah ke? Bukan marah. Kadang-kadang suara-suara tu tekan nak tunjukkan serius dia. Okay, alright. Saya minta maaf juga untuk video. So video tak boleh bagi awal sangat sebab saya nak terus gerak. Jadi video dia tu saya akan bagi. Rakaman video tu saya akan bagi bila saya dah ready lah. So bila dah ready, saya dah upload. Nanti saya akan bagi link untuk rujukan lah. Penting rujukan tu kena simpan sebab saya yakin ramai yang belum ada data lagi. So nanti bila ada data, nanti baru kita nak tengok balik video ni. Jadi kena simpan link. Link jangan risau, setakat ni rasa tak ada masalah lah. Melainkan kalau tiba-tiba data saya punya grup YouTube saya tu kena. Saya YouTube saya tak buat apa-apa. Saya tak buat editing, saya tak buat apa. Saya upload je. Jadi kalau tanya saya tak buat pasal dengan YouTube lah. Rasanya saya tak akan kena remove oleh YouTube lah. Sebab grup saya ni grup share je. YouTube kau buat ni apa ni? Namanya grup share. Share je kat orang. No edit, no apa, no iklan. Iklan saya tak tahulah. Ada iklan masuk ke tak masuk, saya tak sure. Tapi bab saya share je. Okay? Alright, terima kasih semua. Jaga kesihatan semua. Kalau nak berjalan ke mana, hati-hati semua. Samalah, halalkan ilmu juga perkongsian saya. Saya pun doa yang baik. Semoga semua manfaat, didapat manfaat 2 hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan, dapat sukses, dapat menyiapkan semua geran penyelidikan untuk PhD, untuk master, untuk siapkan tesis, dipermudahkan. Okey, terus berkomunikasi. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh terus tanya. Okey, jangan malu nak bertanya. It's normal belajar. Dia tidak ada shortcut lah. Dia memang nak cari ilmu ni, kalau shortcut tak seronok. Kita faham hari ni, esok ada ilmu baru lagi. So berteruskanlah dengan ilmu insya-Allah. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Minta maaf bunyi macam rushing kan? Memang rushing sebenarnya. Nak solat lepas tu nak gerak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. Terima kasih doktor. Okay, Assalamualaikum.